Tapi ada kos-kos lain lah yang saya kena tanggung lepas tu. Perjalanan, upah orang, macam-macam lagi lah. Plus minus apa semua dapat lah dalam a few thousand lah. Tapi nak cerita dia, bayaran macam tu buat kita rasa excited. Okay. Saya nak kerja pada rumah ni, tapi Allah bagi skim macam tu. Okay, tak apa. Fine. It's okay. Sebab brand Dash ni sangat besar kan. Lepas tu ada Stabilo, Lifebuoy dan sebagainya. Kita main macam tu lah. So, dipendekkan cerita bila saya buat program-program macam tu, tapi saya penat. Saya tak nak berjalan dah. Sebab tu saya nampak kenapa saya nak buat kerja pada rumah. Saya tak nak berjalan. Stres dengan jam. Saya mencarut tau dalam... sebab tu saya kena banyak kali ke tazkirah dengan isteri saya. Tazkirah jangan mencarut dalam kereta. Kan? Jam je, bodoh, bangang, babian, haram, pukit. Saya perkata-perkata yang you rasa macam it should be, saya tak sebut kalau kat luar. Tapi kalau jam je, itulah perkataan keluar. Tapi saya tak gaduh dengan orang lah. Itu beza dia. Sebab saya pun cuak juga. Badan saya kecil je. Jumpa dengan orang badan besar, saya pun lagi. Konon-konon belajar silat lah kan. Tapi tengok orang pun saya cuak. Saya bekerja ni yang gaduh. Saya tak gaduh pakai anggota badan. Saya gaduh pakai mulut. Itu kelebihan saya. Kalau you gaduh mulut dengan saya, mungkin you akan give up lah. Tapi kalau you gaduh fizikal dengan saya, macam mana saya punya konsep saya kena tumbuk, saya tumbuk balik lah kan. Takkanlah saya nak biar. Tapi kalau sakit-sakit, cuba cerita dia, bila you nampak karakter yang you nak develop, daripada awal, you buat dah brand tu. You nak jadi, you dah start bina dah macam tu. Saya hilang jati diri masa tu, tapi Alhamdulillah Allah tolong saya. Saya masuk dalam bidang yang saya belajar juga, saya degree IT. Okay, sempat lah sama buat master. Habis dalam saya sama sempat masuk master lah UiTM Shah Alam. Alhamdulillah rezeki saya lah. Juga mungkin ada yang sama PhD kat sini, saya tak pasti. Tapi buat cerita je, saya punya perjalanan tu, masa belajar, masa tu saya belajar, kerja, kahwin, stres. Kita belajar pun stres, tapi tambah lagi bebanan yang lain, dia rasa tekanan kat situ. Sebab tu bila COVID ni berlaku, saya mesti gelak lagi. Sebab saya pernah dalam situasi yang saya kata saya nak kerja pada rumah tu. Bayangkan kerja pada rumah tapi tak ada duit. Duit tak masuk. Tak ada duit. Saya suami tau. Saya bukan kata isteri pun actually ada juga zaman sekarang ni, lain sikit isteri nak cari duit sendiri kan. Tapi tanggungjawab tu, sebab kita orang Muslim especially yang belajar pasal dakwah ni, tanggungjawab tak lagi tau. You got no excuse. Walaupun ECU dapat duit banyak sekalipun, duit rumah, sepatutnya duit rumah, duit makan, duit baju, duit anak-anak sebagainya, suami kena bagi. You got no excuse. Dia tak ada alasan cakap sebab saya kerja susah, no. You tak ada alasan, melainkan kalau memang betul-betul you tak boleh kerja. Sama ada sebab sakit ke apa, itu cerita yang Allah uji lah kan. Bukan uji semata-mata orang sakit, orang sekeliling dia. Tapi cerita dia sekarang ni, saya tak duit masa tu. Sebab saya pilih option apa dia? Nak kerja daripada rumah. Dan Allah cabar kelulusan saya tu. And Allah kan sebaik-baiknya perancang kan. So, saya kerja. Dan masa tu, baru saya terhegeh. Ingat kan, saya bidang IT. Kalau saya nak kata bahasa mudah, saya profesional dalam bidang IT. Pada adult. So, kalau dipikir dalam level kerjaya saya dulu, saya dipanggil sebagai expert lah. Salah satu kelebihan untuk jadi, salah satu benda you kena ada lah, develop skills, adalah kebolehan bercakap. You kena berani bercakap. Even you kerja sekalipun, saya sentuh sikit kan, sebab you nak start bekerja. Even saya pun, Nani pun kenal, saya memang seorang watak yang suka sangat bercakap. Sangat suka bercakap. Kawan saya ni boleh bukti lah, kalau saya tipu ke apa, dia adalah saksi saya. Sangat suka bercakap. But saya bukanlah kata terror everything, no. Tapi you nak challenge benda yang ada, you must learn to speak. Ni cakap tu betul. Betul kecoh. So that's my talent. So saya tak ada talent. Kalau cakap pasal technical everything, memang saya tahu sebab saya memang terlatih dengan benda teliti ya. Memang. So you guys kena buat benda tu, dan you guys daripada awal nak dakwah dan sebagainya, daripada awal develop skill tu, sebab orang akan search berkaitan dengan diri you. Ingat tadi adalah strategi dalam social media. Everything semua tu akan relate balik. Tak kisah datang mana-mana platform sekalipun akan datang. Tukarlah, mungkin ada E-Rosette ke, W-Rosette ke. Mungkin platform-platform yang famous masa tu, you dah faham konsep awal dah. So, you nak pergi mana sekalipun, you still boleh jana pendapatan. Tak kisah wujud mana-mana platform pun, orang akan masih cari you. Sebab you berada kat mana-mana dan you faham basis apa yang you nak beritahu kat orang lain. Okay, clear? Sebab tu jutawan,
boleh buat lagi jutawan, boleh buat lagi duit jutawan walaupun dah sebab dia tahu cara dah. Kita pula baru nak try, so kita mungkin tak jumpa cara yang tepat lagi, tapi once kita dah ada cara dia, you akan tengok dia start lagi, jana lagi. Sebab tu saya jumpa dengan orang yang pernah jutawan dalam multi level. Contohlah saya ambil Dato' Jah lah. Dia masuk multi level mana-mana multi level pun, dia selalu hit 7 figures, 7 angka. Sebab dia dah tahu dah cara nak buat. Dan dia ada network dia. So you guys, kalau baru you start, you learn daripada somebody yang memang very expert dalam apa yang you nak tu, dan you target knowledge yang dia ada. Contoh dalam social media, saya lebih kepada, saya tak buatlah huru hara lagi sebab saya bermain dengan projek kerajaan. Saya bermain dengan projek melibatkan agencies. Jadi saya tak boleh terlalu, kata orang, lebih batas. Dia ada level dia lah yang saya tak boleh. Tapi kalau tak buat benda tu, saya tak famous. Kan? So, tapi hook by crook, bila saya dah tenang balik apa semua, insyaAllah lah saya akan buat satu akaun lain yang saya tak akan publikkan benda tu adalah akaun. Sebab agensi kerajaan akan minta link-link kita punya profile. So, saya akan lebih kepada systematic. Itu cerita yang saya punya corporate lah. Tapi akan datang saya akan buat lagi satu akaun yang memang saya akan buat untuk saya famous. Tapi saya kena be careful lah sebab famous dia akan buat kita berisiko. Itu bayarannya. But you nak cari duit dengan cara cepat, that's how. Okay? So, you dah faham pasal konsep social media ni, you tak faham siapa. So, lepas ni, you bina jati diri you. Okay, apa yang you nak sebenarnya. Orang lain tak boleh tentukan. Even lecturer ke, saya ke, apa ke, kita orang cuma boleh bagi pendapat, tapi you sendiri yang guide diri you. Kita orang mungkin sayang, mungkin kita orang ketegur, you tak boleh buat macam ni dan sebagainya. But, end of story, your decision. Alamak, kenapa binatang ni datang? Sebab saya tutup aircon ke? Saya buka aircon balik. Okay. Back tu balik. Tu cerita balik skill branding you. So, kita pergi balik kepada setting dalam social media yang kita akan belajar pada hari ini. So, kita dah faham dah. Saya anggap dia semua kita nak buat live waktu current punya market. Jadi, apa yang kita... saya buka ni lah. Agak silau sebab saya buka lampu ni. Bila lampu cerah, serangga datang. Rumah saya rumah taman tau. Sebab tu saya tengok tadi tu sebab tadi nampak ada lalat lalu. Lepas tu tiba-tiba ada serangga. Ya Allah. Macam rumah kampung dah jadi. Okay, back tu cerita balik. Okay, so. Okay, jom kita pergi kepada slide. Saya buka screen. Okay, saya share screen saya. Okay, tadi saya baru perasan guys. Saya baru perasan satu perkara. Program ni adalah program jemputan berbayar kan? Okay, so memandangkan jemputan berbayar, jadi kita bagi hadiah lah kan? Tak seronok lah datang tanpa hadiah kan? So, itu hadiah daripada mana? Saya tengok muka lah, saya nak tengok muka. Tak nampak muka dah. Oh, sebab saya pakai share. So, tadi itu adalah hadiah dari, apa saja yang penganjur bagi itu adalah penganjur punya hak kan? So, untuk saya ingat saya nak bagi satu e-book lah. Okay, saya tengok dulu. Okay, e-book ni dia adalah e-book lebih kepada closing. Okay, nanti saya akan bagi e-book ni Lem. So, tapi saya akan share dekat dalam kita punya... okay, saya rasa zaman sekarang, okay macam ni. Okay. So, macam ni. Alang-alang kan saya nak share lah. Saya sekarang ni tengah develop YouTube subscribers. So, saya akan saya ada beberapa konten yang saya beli e-book. Okay. Saya ada lebih kurang dalam 416 panduan. Okay. E-book yang ada yang saya nak share tapi ada benda yang hak cipta orang lain. So it's not good lah kalau kita kata kita bagi orang lain. Tapi apa yang saya cuba buat adalah saya akan buat satu konten dekat dalam YouTube. Okay. Di mana konten tu saya baca e-book tersebut. You guys pun boleh ada tau. Sebenarnya saya sangat suka kalau you guys kata macam tengah-tengah zaman study ni, you buat konten ataupun you ada channel YouTube you buat konten yang you sambil belajar, you mengajar.
contoh you belajar bahasa Arab kan. Sebab ingat, to be honest, ramai, okay, saya share satu benda lah, alang-alang. Saya sebenarnya dulu, saya share sikit balik. Sebenarnya, saya belajar bahasa Arab, okay, mari mengaji lah. Saya belajar daripada tim mari mengaji. Ya. Okay, dia bukan kat sini, dia punya, bukan yang ni. Allah Rabbi. Sekejap, saya buka. Bukan, satu lagi Facebook. Inilah saya kata, kalau salah ingat kan, okay, salah ingat ni memang tak boleh ingat kat mana-mana. Saya punyalah tadi sebab nak kelas tu, perasan tak awal tadi saya masuk, lepas tu saya off sekejap ni, saya delete Facebook yang mana saya tak nak public kan. And kantor yang sebab ada produk yang saya buat, dia adalah produk wanita, kita jual telekung. So tak naklah orang nampak produk apa yang saya jual tu. It's not good sebenarnya kalau kita semua benda. Okay, so kejap saya tunjuk. Saya tak ingat nombor Facebook tu, sebab tu saya nak check dekat dalam saya punya chat. Tak adalah. Bila tengah mencari susah jumpa kan? Masyarakat. Time nak cari tak jumpa, tak apalah. Okay, tapi sekarang ni kalau you adalah orang yang belajar pasal jurusan dakwah dan sebagainya, kalau you kenal, contoh macam salah seorang daripada Ustaz Tidur lah. Saya bukan nak suruh ikut cara dia, tapi saya nak bagi tahu kat you, ini cara yang you nak buat satu benda yang orang mencari. Pattern sekarang. So, ini adalah dakwah dengan cara sekarang lah. So, kalau you faham pattern macam ni, you pakai, you tak boleh kasar dengan orang, you kena lembut. So, ramai akan start hormat dan follow you. Walaupun ada kaedah dia orang tak setuju. Ingat, ada kaedah dia orang tak setuju sebab nampak macam merendah-rendahkan ini. But ini adalah kaedah yang orang akan dekat, dan kalau niat dia betul, dia memang buat niat yang kena Allah. So apa yang berlaku, dia boleh dapat lagi banyak pahala lah sebab cara dia kan. Dan of course saya pernah jumpa dengan Ustaz dia ni antara orang yang dia dari time tu dia rapat dengan Ustaz Biliu lah. Saya dulu to be honest, saya tak selesa dengan geng-geng yang lemah lembut ni. And sebab dia lemah lembut kan. Saya pula jenis yang cakap lepas, kadang-kadang saya agak agresif lah. Okey, satu lagi, tak apa. Nanti saya akan bagi ibu. Ibu tu saya share kemudian dalam grup lah. Satu lagi saya nak bagi adalah benda yang you guys akan rasa this very good kalau you nak belajar pasal produk Facebook. Okay, produk Facebook, and benda ni you boleh dapat certification. Contoh macam saya dapat Facebook lead trainer dan juga associate Facebook. So you boleh pergi dekat link ni. Okay, tadi saya dah share dah. Saya tak pasti you guys ada dalam grup ke tak. Kejap saya pergi balik kepada grup kita tadi. Ya Allah. Okay. Ini adalah link di mana kalau in case saya tak sempat nak cover, semua perkara pada hari ini, pendek kata produk-produk Facebook, you boleh study sendiri. Saya akan bantu you. Kalau you soalan, you boleh tanya. Macam mana kita nak besarkan URL tu kan? Okay, saya dah share link tu sebut dalam grup. So nanti kalau kawan-kawan kita ada yang dalam grup ni, saya tak pasti siapa yang yang ada dalam grup ni, mungkin you kenal, you boleh PM kat dia, minta kat dia lah, tolong share, mungkin ada benda-benda yang coach share itu kami tak sempat ni. So jangan kat sini, ini adalah you klik kat sini, you akan bawa kepada Facebook Blueprint pre-online ni, di mana you boleh belajar. Okay, percuma je. Ini disediakan oleh Facebook sendiri. Okey, tugas saya dulu sebenarnya saya kena sharekan benda-benda ni dekat rakyat Malaysia. Tapi tak sempat juga sebenarnya sebab terlalu banyak komitmen kan. Okey, so contohlah kalau you kata you nak cari belajar ke, kita kata small business line. Okey, so Instagram, so you boleh start belajar daripada website official daripada Facebook lah. Even kalau you nak create, even you nak jadi expert dalam bidang ni pun, you boleh belajar directly dari sini.
Okay, so bukan share dalam grup Nurul Suzani. Okay, terima kasih. Nanti share kat kawan-kawan lain Okay, so yang ini you boleh study kelak. Okay, saya tak sentuh sangat technical ni. So, tapi apa yang saya nak touch adalah benda yang di luar daripada syllabus tersebut. Contoh macam naming tadi tu, dia tidak sentuh pasal naming tu. Daripada segi strategi dia, you nak buat branding you dan sebagainya. So, dan the best part dia, kalau you ada followers yang ramai, you boleh jana pendapatan daripada apa? Daripada duit orang lain. So, orang lain boleh dema kat you. Okay, ni contoh dia. Dia bayar kat sini kalau nak ada subscribers RM10 setiap bulan. You boleh buat tak macam ni? Ini yang zaman kerjaya akan datang. Okay. Contoh macam dulu, macam itu saya jumpa kat dia masa tu dekat SK. Tak salah saya, SK Damansara kot masa tu. Masa dia habis stop, lepas tu saya masuk pula. Saya masuk tu program Stabilo. So, apa yang saya nak kawan-kawan semua nampak ini adalah kerjaya yang you guys akan datang kelak. Jadi orang boleh support you every month, you boleh RM10 setiap bulan. So ada orang yang dapat income berpuluh ribu daripada Facebook. Itu daripada segi kalau dah ada page ni. Okay, right? Sebab tu saya recommend tadi you buat business ke ataupun you tak ada business sekalipun, you kena ada page di mana you kumpulkan followers you daripada awal. Contoh dia kalau you lepas ni, you boleh follow lah saya punya page Ruzaini Zamri yang ada background kuning. Okay, saya nak cerita jugalah. Okay, lepas tu kita bermain dengan strategi pula. Sat. Masa kita. Panjang lagi, pendek kan ni. Kita ada masa lagi sejam saja. Sekejap ya. Okay, so Coach Rosette. Jadi kalau siapa yang nak hadiah nanti, okay, saya dah ada skrip dekat dalam dalam page ni kelak. So apa yang kalau you nak hadiah ada 77 ebook. Okay, 77 contoh ayat closing, ayat copywriting di mana dia memang real usahawan pakai. So you boleh PM nanti kat page. Nanti instruction tu saya akan bagi selepas habis kelas lah sebab saya dah lupa dia punya keyword dia. Okay, so di mana you masukkan dekat page ini, okay, contoh dia saya tukar kepada sebab saya nak PM dia ni. Okay, saya nak message dia ni sebenarnya. Saya nak message, saya kena tukar. Saya kena, dah ada dah saya punya profile. Tapi kenapa saya tak boleh PM dia? Message. Okay. So, you pergi dekat sini, nanti saya akan bagi instruction, di mana instruction tu, you masukkan keyword tersebut, okay, keyword tersebut dan you akan dapat link untuk download ebook. Okay, di mana ebook tersebut, yang saya bagi tu, okay, nama dia adalah 77,000, yes. Contoh dia, you akan take keyword 77 ebook ini, okay, UPM dia. Okay, sebab saya memang tahu saya tak sempat nak tak sempat nak layan you guys seorang-seorang kan. So saya pakai automation. Okay, you tahulah kenapa saya pakai automation sebab of course saya tak ada kata orang tak ada feeling kan. So you guys apa buat? You klik saja dekat saya nanti. Kalau siapa takut terlupa dan sebagainya, boleh terus dia akan dapat PDF ni 77 contoh ayat iklan. Di mana kalau you nak tengok the real punya iklan yang orang buat dekat dalam marketing ni disediakan oleh Tuan Farhan. Okay, you baca saja. Okay, tengok contoh dia bagus. So, you baca contoh iklan yang ada, macam mana cara dia buat. Contoh iklan Ibu. So, ini adalah mereka punya contoh 70 contoh iklan. So, you boleh ambil. Okay, you boleh PM lah awal-awal kalau you nak. Saya just remind kat you sebagai link kat dalam grup ni. So, nanti keyword dia adalah 77,000. Okay, itu adalah bonus saya lah kepada semua yang hadir pada hari ini yang mana nak lah. Saya tak paksa benda ni bukan paksaan. You guys dapat benda ni bagus untuk you tambah ilmu. Ingat,
akan datang tak kisahlah apa-apa kejaya sekalipun, degree ke PhD ke master ke, kadang-kadang mereka ada part dalam dalam kejayaan mereka tu, mereka kena buat benda macam ni. Kan? So at least you dah terdedah dah, you tak risau. You nampak cara, oh nak buat ni ada cara dia, ada kaedah dia. So mungkin masa tu you nak tanya dengan saya pun boleh lah. Cuma saya tak sentuh teknikal sangat pada teknikal yang ini, yang auto reply everything ni, sebab nanti kalau saya cerita tak sempat semua benda. Sebab kita ada banyak lagi cerita. Nak pergi kepada konsep dalam WhatsApp lagi, Instagram lagi, copywriting lagi, banyak lagi. Kalau saya tunjuk kan, semua yang saya tunjuk platform-platform ni, you semua akan nak rasa macam, oh ya Allah, coach ni terlalu banyak benda. Of course saya cerita, benda ni kena ada, tapi you belajar satu-satu dulu. Jangan gelonjok. Kita ambil dulu benda yang penting, asas, supaya tak ada benda ni pun, yang automation ni pun, you still boleh berjaya. Clear? Ni Kak Enjoy pula ni. So, inilah. Okay, baca. Okay, so inilah. Ambil dekat dalam tu, you boleh type sendiri lah. Okay, back to balik. Ini adalah Facebook. So, part yang utama yang ada dalam Facebook dalam program e-usahawan ni adalah you masukkan produk you kat dalam marketplace. Okay, so dalam marketplace. Kenapa marketplace ni kena ada? Okay, kita pergi dekat marketplace listing Okay, kenapa dekat dalam syllabus e-usahawan dia tekankan kepada usahawan kena ada marketplace ni. Okey, kenapa? Yang pertama adalah, contohlah saya pergi kat saya punya home. Okey, saya check dekat marketplace. Okey, ingat, bila saya klik je marketplace ni, ini adalah orang yang tinggal dekat daerah sekitar saya. So, servis-servis yang ada ini, yang dipamerkan ini adalah, contoh kat sini saya tinggal kat Seri Kembangan. So, dekat marketplace ni, dia akan listingkan ini. Yang terdekat dulu lah, ada apa panggil, telefon, Seri Kembangan. Kalau you ada produk, you ada servis yang you nak tawarkan kepada orang lain, contoh you nak jual produk oiling ke apa, you nak buat produk tu, nak jual dan sebagainya, kan? Orang cari maklumat bila dia pakai marketplace Facebook ni, dia akan type dan dia akan nampak listing. Especially sebenarnya yang saya suka tunjuk benda listing ni adalah apabila you buat rumah sewa. Okay, rumah sewa. Sebab dia, bila orang mencari dekat rumah sewa sini, dia cari dekat daerah kawasan situ, and then dia nak cari nilai yang ada harga dah. Contoh kalau ada lagi sebenarnya, kita ada a few URL yang lain. Cuma saya contoh dia, antara yang best lah kalau pakai marketplace ni ada, yang ini. So kalau you ada produk dan sebagainya, you boleh listingkan dan orang akan directly PM you. Okay, dia akan PM kepada you punya profile. So cara dia, okay, create listing. Contoh saya buat kat sini, yang pertama, you masukkan listing. So item for sale, vertical, bla bla bla. Okay, apa yang you buat? Even nak cari pekerja pun, you boleh buat kat sini. Okay, so saya letak kat sini lah. Okay, so once you dah masukkan, ingat, ada orang cakap dengan saya, boleh masukkan nombor telefon ke dekat dalam description, dekat dalam ni sebagainya. Okay, dekat dalam description, kalau ada sahaja nombor telefon, Facebook akan auto hide. Okay, dia akan auto hide. Jadi kalau you letak dekat description ni nombor telefon sekalipun, dia akan auto hide. So sama ada you pakai URL macam WhatsApp.my ke apa ke, terpulang pada you lah. Okay, you boleh pakai clocking, namanya clocking. So you boleh tukar daripada nombor telefon tu kepada link URL. And so saya nak sentuh yang tu, cuma saya cerita je, you kena buat juga dekat dalam marketplace. Walaupun ada cakap dengan saya, coach tak banyak lah, macam kenapa boleh tak dapat 300, 400 sales. So matlamat je sekarang ni bukan cerita pasal berapa ratus, berapa puluh ribu tu. Yang saya cerita sekarang ni macam mana you nak pasarkan produk you dan orang sekeliling you nampak you dulu. So yang akan PM you mungkin seorang ataupun dua sahajalah. Tapi at least you tahu platform ni masih lagi yang boleh menjana pendapatan. Boleh lagi bagi pendapatan kat you. Walaupun pendapatan dia tak sebesar macam setiap masuk, macam buat FB ads kan. Boleh masuk banyak gila tu. Tapi you nampak ini adalah kaedah free cost marketing. You kena buat juga. Walaupun you run iklan sekalipun, you kena ada juga yang ini. Sebab orang mencari. Okay. So, you masukkan listing tu, you isikan maklumat, masukkan gambar yang menarik. Okay, of course, you tahu lah macam mana nak masukkan gambar dan sebagainya. So, you buat listing dan tekan submit. So, ini saya sentuh sebab ramai yang rasa macam tak penting untuk buat, but end of story, ini antara salah satu SEO Facebook yang you patut ada sebab dia akan listing dekat dalam engine carian.
Okey, jom. Okay, saya dah sentuh sikit berkaitan dengan Facebook Marketplace. Okay, alright. So, kita nak pergi kepada Canva pula. Okay, kenapa Canva? Sebab saya nak siapkan page ini dulu. Mana page tadi? Dah hilang dah page dia. Dah, page dah hilang dah. Mana page tadi? Okay, saya pergi home balik. Saya pergi page. Marketplace pula. Astaghfirullahaladzim. Tadi saya letak apa? Ya Allah, ni apa ni? Uh, okay, mana saya punya pages? Saya klik yang salah ke? Okay, sekejap ya. Saya nak tengok page yang baru buat tadi tu. Saya lupa dah apa nama page dia. Ke saya pakai lagi satu Facebook yang lain tadi tu. Okay, right? Sekejap ya. Saya akan sentuh 5 minit je lagi berkaitan dengan Facebook. Lepas tu kita akan pergi kepada Canva. Training tadi. Training Bro Rosette. Okay. So, saya dah ada benda ni. Tapi sebenarnya tak complete lagi sebab dia macam masuk kedai tapi barang tak ada. Tak ada post, tak ada kata orang tak ada cover lagi. Cover ni ibarat macam banner kedai lah. Kan kalau nak tarik orang tu, kena ada satu banting ke ataupun satu benda yang besar kat depan tu tulis apa nama kedai kan. Kalau tak ada benda tu, anggap macam tu lah. Kalau tak ada benda tu, orang rasa macam kurang lah. Okay, dia orang tahu ada kedai tapi merasa kurang Berbanding kalau ada tagging ataupun kita kata apa benda besar tu. Saya lupa dah. So, benda ni kena ada. So, biasanya kalau kita nak jimatkan masa, ada yang cakap dengan saya boleh pakai Photoshop, boleh pakai, but itu adalah untuk orang teknikal. Tapi kalau untuk orang yang kurang berkaitan dengan cara nak pakai design-design tu, Canva mampu untuk selesaikan masalah. Okay, you boleh install kat dalam smartphone, dalam masa sama you boleh pakai dekat dalam komputer, dia boleh synchronize. Jadi, canva.com, saya masukkan dalam group. Okay, so apa yang kita, dia auto sign in terus Alamak. Okay, sekejap saya log out dulu, sign out dulu. Nak tunjuk je. Okay, ada orang tanya dengan saya, coach, kalau nak sign up ni, better pakai yang mana? You nak buat pakai email ke ataupun sebagainya. So sebenarnya saya nak cerita satu benda lagi. Canva pun you boleh buat opportunities ataupun you boleh buat jana pendapatan dengan design kat Canva. You nak buat duit kan. Tadi ada cakap saya soalan saya kan. Kalau you kata you belajar bahasa sekalipun tapi kalau you minat dalam bidang fotografi ataupun you minat dalam bentuk design ni. You rasa macam ataupun you belajar accounting tapi you minat untuk buat design tapi you nak cerita design you tu you khas untuk orang yang accounting. Contohnya kalau orang accounting, dia perlukan design ni sebenarnya. So, you boleh jual dekat Canva. Dalam Canva, dia ada platform yang you boleh jual, you letakkan you punya design, di mana orang akan beli design tersebut dalam $1, you akan dapat income. Sebab tu you kena, dan Canva ni you global. So, once orang beli, so you dapat income lah. Jadi makna kat sini yang you boleh jana pendapatan secara passive income, kita panggil. Buat sekali, tapi kalau selagi mana ada pembeli, you akan dapat income kat situ. Even design ni, you kena ada, kalau you minat bidang design ni, of course you akan tahu apa yang you boleh jual dekat dalam market. So, you nak buat bahasa Arab. Contoh je, you nak buat design untuk orang learning bahasa Arab kan. Tapi design tu you nak jual, pun boleh tak masalah. Macam-macam idea ada sebenarnya. Setiap platform, kalau you ada minat je, you boleh jual. Okay, so saya selalu recommend kalau you nak sign up dekat dalam Canva ni, sebab biasa case yang berlaku kalau saya mengajar, especially veteran lah So mereka suka lupa sangat password. So apa yang saya buat, saya suruh je sign up pakai Facebook. Okay, dia tekan button sign up, allow. Lepas tu, dia terus boleh sign in lah. Okay, contohnya macam saya login lah. Saya login, saya pakai Facebook je lah. Okay, untuk mudah proses lah.
Okay. Dan dalam Canva ini, okay, sebab kita nak buat design, dia ada macam-macam sebenarnya. Dalam Canva ni dia ada resume, everything ada, semua ada. Tapi sekarang kita nak buat untuk konten kita adalah untuk kita punya banner dan kita punya post. Okay, apa yang saya buat adalah saya pergi ke, nampak design Canva pun berubah. Kalau siapa yang biasa guna, okay, you akan tahu sebenarnya design dia juga berubah. Okay, sebab tu you kena biasa, kadang-kadang you rasa macam dah tahu pakai kan. Tapi rupanya bila buka, dia dah, alamak kat mana ni. Okay, tak apa. So, apa yang kita nak adalah saya nak tunjuk contoh kita cari untuk Facebook. Okay, saya cari Facebook, saya nak buat Facebook banner. Okay, Facebook cover. Nah, bukan Facebook cover. Dan kelebihan pakai Canva ni, saya dah tak perlu ingat dah berapa dia punya size dan sebagainya. Okay, by the way, ini yang saya tunjuk ni. Kan nampak ada pro-pro tu kan? Itulah yang kata berbayar tu. Saya tengok design tak adalah design sampai gempak sangat kan. Tak adalah design sampai tahap terlalu, kata orang pun sampai outstanding, sampai gila-gila. Tapi cantik lah, kata cantik lah mata tengok kan. So memang pro. Jadi untuk yang lain kita ambil yang free lah. Saya ambil yang free, saya letak yang ini sajalah. Jadi saya letak apa nama dia? Training. Okay, training. Ni nampak okay sikit. Okay, saya nak ambil cover saya nak ambil cover. So nampak saya dah ada yang ini. So saya just mudah aja. Kalau you tengok ambil di Canva, saya tahu ada yang ramai tahu kan. So saya nak tukar gambar ini. Ni gambar ni kan. Ini dia punya apa panggil? Dia punya bentuk gambar tu kita panggil tu circle tu saya tak nak. Saya nak ambil gambar ni je. So edit image. Okay, so apa yang saya buat adalah saya ambil daripada saya punya upload lah. Okay, saya nak ganti dengan gambar saya. Nah, gambar inilah. Okay. Saya replay macam tu je. Nampak mudah je kan? Just replay macam tu, dah siap dah. Gambar salah satu saya punya cover lah. Okay, yang ni saya nak tukar kepada okay, bla bla bla. Okay, ini saya tukar kepada browser.com. Saya rasa ramai yang kreatif kan. Just saya nak letak okay, by the way ada mungkin ada yang terfikir kenapa panggil coach coach. Kadang-kadang saya terlepas cakap je tapi actually dalam usahawan dalam program usahawan memang nama dia adalah coach, gelaran dia. Okay, tak apa. Ni so contoh saya dah download lah bab. Okay, so once you dah ada, okay, sekarang ni Canva pun dah ada designing kan untuk you buat apa panggil jadual apa patut buat next. Sebab tu saya kata once you dah tahu banyak benefit sebenarnya. Of course ada bayaran yang dikenakan lah kalau you nak pakai yang upgrade punya version. But as for me, dia sangat membantu. Okay, so okay, saya dah siap lah. Okay, teman-teman, kita nak ni kita just masukkan gambar. Saya masukkan upload foto. Okay, cara mudah saja saya pergi download. Saya cari file yang saya download tadi tu, gambar ini. Saya masuk lah. Dia few second saja sebenarnya yang kita boleh dah siap dah. And then so okay, saya letak sikit supaya nampak lebih ni dan tekan button save. So saya dah siap dah cover saya. Okay, sekejap je kan. Sebab tu kalau you buat business ni, you kena pantas. Saya belajar, okay, satu lagi. Sebelum ni saya pernah buat marketplace tapi ada yang FB tak approve. Kenapa ya? Okay, soalan daripada Siti Anisa Zulkifli. Pertanyaan ni saya share kemudian So untuk soalan ni dah buat marketplace tapi FB tak approve sebab pertama ada beberapa rules yang you kena tahu. First, Facebook tak allow kita jual produk digital. Semua tahu sama ada bila sebut pasal produk digital, contoh dia macam saya jual kata orang produk apa contoh macam saya jual training lah, kelas training, Facebook tak allow sebenarnya. So kalau you nak buat, saya nak jual dekat dalam saya nak jual dekat dalam marketplace, dia akan auto reject. Pada perkataan training, ada je benda yang melibatkan kategori tersebut, dia reject.
Contoh saya nak jual rokok dekat dalam marketplace, reject. Okay, sebab rules Malaysia tak bagi. Okay, good. Soalan tu good. Lepas tu satu lagi, selain daripada sebab kategori bisnes tersebut, yang kedua adalah sebab keyword yang tak dibenarkan pakai. Contoh macam latihan ke pun dekat dalam keyword tersebut ada, automatic dia block sebab robot kan. Kalau you faham robot dengan human punya chat, okay, robot macam mana chat? Robot, you pakai je, kalau kena je setting tu, pop, dia terus block. Tak sampai 5 minit you post, dia terus block. Itu robot. Tapi kalau human chat ni, dia akan buat bila ada orang respon kat situ, dia tulis, dia report dan sebagainya, dia akan terus, dia check, lepas tu dia akan block lah. Itu by manual. Facebook ada team je lah, tapi untuk check bahagian manual ni sangat kurang kurang orang nak check sebenarnya, sebab tu kurang orang nak tunjuk sangat. Tapi untuk robot ni memang banyak yang akan kena ban. So first keyword lah, ada keyword tertentu. So contoh macam keyword ataupun kategori apa yang tak dibenarkan, okay, saya letak kat sini ya. So you boleh type, you boleh search FQ Facebook product Provident, apa panggil? Bukan provider, Provident tak dibenarkan tu tau. Not allowed lah. Ya. Ni produk produk tag. Okey, sebenarnya dia ada satu link, dia akan senaraikan jenis-jenis apa yang produk dekat Facebook punya produk yang dia tak bagi. Okey, sekejap ya. Mana tahu. Okey, biasanya adalah nanti saya kalau jumpa ni, kalau saya terlupa tolong maklumkan . So, ni Komisen Polisi. Ni provident content. Nampak So, ini antara yang you baca dululah. Ini ada antara benda yang common. Okay, benda yang common yang you kena faham. Apa saja produk yang dijual kat produk Facebook, tak kisahlah Facebook ke, Instagram ke, ataupun WhatsApp, semua produk Facebook ni, ini adalah dia punya rules general dia. Apa saja yang ada, contohlah benda yang tak dibenarkan, okey, benda yang dibenarkan lah. Ni tak boleh ada produknya, ada tentu alkohol, animals, body part, bla bla sebagainya. Digital media dan electronic device pun ada benda yang dibenarkan, ada yang tak. Okey, so dan mostly lebih kepada banyaklah sebenarnya. Kalau you tengok saya nak komen satu-satu pun, especially saya bagi benda yang paling mudah, simple, faham. Benda yang langgar rule negara memang tak boleh. Okay, so dan juga ada perkataan-perkataan yang relate je dengan produk tu, contoh macam jenayah ke apa ke, tak boleh. Itu saya punya bahasa jejak komen lah. Tapi kalau you nak check satu persatu sama ada produk you lepas ke tak, okay, nampak services pun, service may not be listed. You kena be careful lah kalau you letak perkataan-perkataan tertentu Saya dah bagi link dah dekat dalam grup EU 21-1509-21 tu, you boleh tengok kat dalam grup tu polisi berkaitan dengan Facebook punya produk. Itu adalah general. Okay, so bila you dah tahu nanti, you jangan letak sembarangan lah, supaya nanti kalau tak nanti you kena sangat mudah kena ban, mudah kena block. Okay, so you dah ada dah cover, dan saya nak buat post lah berkaitan dengan post Facebook pula. Okay. Okay, contoh dia kalau saya buat Facebook, okay, you tengok dia dah ada template siap-siap dah. Ini yang best dia. Okay, so tapi saya buat step ada kosong lain. Sebab saya nak letak satu template berkaitan dengan kata orang testimoni. Pakai ini. Okay, saya nak buat berkaitan dengan testimoni. Contoh je, saya ada satu cover telefon macam ni. Okay. So, biasa tengok kan, ada orang suka bagi testimoni, pegang telefon. Kan dalam telefon tu ada dia punya teks. Okay, ini dia ada cover belakang. Saya tak nak cover. Cover lagi. Oh, ada cover lagi. Okay, saya ambil ini lah. Ini tak ada cover. Maknanya belakang tu adalah belakang dalam bentuk kosong. Sekejap.
Okay, contoh lain saya letak kat sini and then saya boleh masukkan print screen daripada cover tersebut, daripada saya punya WhatsApp. Dan biasa kalau you tengok kat sini, saya boleh letak dia punya WhatsApp ni, position dia adalah back. So, dia nampak lebih kemas lah. Kata orang nampak macam betul-betul dalam telefon kan? Tapi sebenarnya saya tak adalah. Ni saya just print screen dan kuku panjang lah pula tak apa. So, saya masukkan kat sini. Label letaklah usahawan. Contoh dia. Kalau you tengok, you buat, you akan nampak, oh rupanya mereka buat macam ni je. Kalau you ada kreatif punya idea, lagi best lah. Saya just letak je untuk you nampak macam nak belajar . So kan ada orang suka buat mudah belajar. Contohnya saya letak dapat belajar ilmu yang baru. Contoh saya letak sini. Dapat belajar ilmu baru. Contoh saya letak kat sini testimoni daripada peserta. Contoh. Kan? Kan biasa orang suka buat kan? Untuk saya letak sini sikit. Okay. Okay, sebab saya nak ambil balik, saya kena letak backward. Kita ambil balik sini. So saya letaklah perkataan-perkataan yang orang type kat dalam tu tapi mungkin orang tak dapat baca kan. Okay, saya letak dapat belajar ilmu baru. So saya letak kat sini apa lagi? Best sangat kos. Okay, saya type je. Saya tak tahu sangat apa orang type tu. Saya belajar. Saya just tarik balik daripada yang lama punya tu. Kelas sebelum ni. Okay, ni just idea untuk you lah. Kalau you nak buat testimoni ke apa ke. You tak perlu nak hire orang dah. Tapi you boleh buat sendiri lah. You boleh control sebenarnya. Ini yang best sebenarnya. Kalau kita boleh tahu ada ilmu, kita boleh control apa yang kita nak post. Okay, dan saya nampak macam kosong sangat kat belakang ni kan. So, saya just letak elemen. Color dia. Ini based on dia punya creativity lah. Saya just saya nak tukar color merah lah. Gitulah. Okay, bawah. Position backward to back. So, nampaklah sedikit kata orang. Back. Okay. Nampaklah macam you creative skill lah. Okay, right, so tak apa. Bukan nak habiskan banyak masa untuk, sebab bahaya kalau belajar pasal benda ni, kita boleh ketagih. Jadi, you nampak idea you nak buat content, nak cari, dan you nampak dia tak perlu terlalu banyak sangat benda yang messy around. You just buat content sikit pun, that's very good for you. Okay, so contoh lain, ni saya just download. Kalau you tengok, saya tak ambil masa lama pun sebenarnya, tapi sebab kita kena cepat sikit. Cepat sikit. Okay, saya buat post. Okay, saya create post in Facebook. Just saya masukkan gambar tadi. Mana tadi saya download? Okay, using. Satu. So, hubungi saya untuk kelas terusnya. Okay, alright. So, ini pentingnya you ambil testimoni. So, at least you dapat nanti satu konten yang you nak masukkan ke dalam page. Dan page you tak boleh nak creepy sangat lah. You kena ada kata orang, benda yang orang nak baca betul ke dan sebagainya. Inilah. Okay, tengok saya letak kat sini dan dia dah ada satu konten.
Okay, ni post dia. Saya pakai Canva je tadi. A few minute je sebenarnya kalau saya tak ada ni. A few minute je saya dah boleh settle. Okay, alright. So, saya harap Canva tu dah boleh, tuan-tuan dah boleh pakai. Okay, ini penting sebab era sekarang ni adalah era yang melibatkan gambar dan juga era yang melibatkan video. Video pun perlukan gambar juga sebenarnya. Bila you nak buat content ni kan dia ada macam screen tu yang letakkan gambar supaya orang tertarik. Okay, so you boleh explore kalau Canva ni is a very good things dan ada benda percuma, ada yang berbayar. Dan kalau you nak jana pendapatan kat dalam Canva pun, you boleh explore lagi. Belajar sesuatu tak dalam Canva? Saya nak tahu jugalah sebenarnya apa yang you guys belajar benda baru dalam Canva. Boleh tak komen sikit? And mungkin ada yang tahu pasal design. Kan? Apa yang you guys belajar sesuatu benda yang baru dalam Canva? At least lah, at least. Zaitidin cakap, yes, boleh jual design kita. Betul. Kan? So kalau ada cakap dengan saya tak dapat 1,000, tak dapat 2,000, dapat RM100 sebulan pun saya happy kan? So ini antara sebab tu saya agak terkejut bila ada cakap dengan saya macam mana nak buat duit online. Banyak sebenarnya saya. Tapi you kena ada kemahiran lah. Kita kata apa yang nak jual lah sebenarnya. Supaya dalam market nanti bila you jenak je dia cari kita. Okay, so jom. Saya pergi kepada seterusnya Instagram. Okay, untuk Instagram, saya pantas sikit sebab Instagram ni dia perlukan kita install aplikasi. So, Instagram dia adalah application yang dia akan run dekat dalam kata orang dekat dalam apps dia. Okay, tapi kita boleh buka lah dalam kita punya dekat web browser kita boleh buka, tapi kita nak upload secara by default kan. Nak upload gambar, nak upload video tak boleh. Dia hanya melalui apps dia sahaja. So untuk apps dia, saya tunjuk contoh kat sini kan. Saya tunjuk contoh dekat dalam saya punya smartphone. Okay, tapi sebelum tu saya kena masuk lah kan. Sekejap je. Saya masuk dalam kelas, saya pakai smartphone. Nanti saya akan share screen sekejap je. 82. Nanti saya kena mute suara dalam meeting password. Okay, password tadi, password kelas. Okay, alright. So saya share saya punya screen. Okay, alright. So sama lah kan. Kalau tuan-tuan perasan, saya pun jadi kaki game juga. Dekat sini, siap spend lagi RM4.49 untuk PUBG. Siapa main PUBG tahulah kan. Okay, alright. So just kita going back to kita punya ni. Instagram. Contoh di Instagram ni kan. Okay, so dalam Instagram, apa kekuatan dia adalah, kalau you faham dalam Instagram yang dia nak adalah, dia nak ada gambar yang sangat cantik. Okay. Dan ini antara yang dalam Instagram, dia juga ada tutorial untuk you letak gambar ataupun you buat apa yang Instagram nak sebenarnya. Contoh untuk smart business, apa cara nak buat, apa gambar yang menarik. Sebab di Instagram ni, berbeza dengan platform Facebook tadi tu, Instagram ni orang suka tengok gambar dan juga video yang cantik. Okay, gambar dan video yang cantik. Okay, contoh saya punya Instagram saya tak teratur sangat sebenarnya. Okay, contohlah saya ambil Jaya. Okay, saya ambil contoh lah. Okay, ni Rozet Ruzaini. Tapi ini bukan saya kalau tengok balik ini bukan saya. Tapi saya nak share macam mana dia buat untuk orang yang bermain dalam dalam Instagram punya market adalah you
Yang pertama, bila you buat content, so pastikan content you tu content yang teratur, yang ada objektif dia. Ramai antara kita masuk, termasuk saya jugalah, sebab bila saya start belajar untuk Instagram ni, untuk dapatkan pembeli ataupun untuk dapatkan followers tegar, you kena ada konsistensi dalam you punya post. You kena konsisten. Contoh macam format gambar. Okay, kalau you tengok you tengok balik apa semua ni structure daripada Rosette Ruzaini ni, dia adalah seorang traveler. Suka melancong. So dia travel lebih kepada 22 buah negara. Okay, apa dia buat? So dia record lah dia punya gambar. Dan kita tengok, contoh kat sini ada lebih kurang 114 kan. So 700 lebih dan sebagainya kan. Muka dia pun lebih kurang macam muka saya jugalah kan. Cuma dia tak alat kat sini, saya pun dia tak alat juga. Kan? So tapi tengok, ini antara contoh yang you boleh dapat idea. Best tak kalau you ada macam ni? Kalau you buat satu benda yang ada followers, you become the influencer. You dah ada ramai yang follow you. Contoh yang saya boleh ambil seorang yang agak famous, untuk influencer famous apa dekat Malaysia ni. Saya pun lupa dah. Hmm, yang dapat tawaran untuk buat Shopee punya lagu, Shopee punya iklan, dapat projek-projek sebab dia ada ramai followers dia. Ada orang cakap dia itu adalah services. Tapi kalau you jual produk pula, so produk pula bila you letak produk dekat dalam Instagram ni, produk yang laku keras adalah produk yang bersifat macam mana? Yang pertama, produk yang bercorak makanan. Dan gambar yang you masukkan tu mestilah gambar yang mengiurkan. Sebab dia bila untuk gambar ke, untuk video ke, orang akan rasa tertarik dan orang rasa nak beli sebab dia rasa konten tu sendiri. Instagram dia tak ada teks Dia orang tak baca teks. Memang ada teks tertulis tu, tapi banyak orang lebih suka tengok gambar, video. Okey, itu sebenarnya. Dan bila you masukkan video-video ni, gambar ni, saya percaya ada antara kita yang ni banyak artis ni. Kan? Banyak artis. Dan bila you masukkan video dekat dalam seksi sangat tutup bawah. Ya Allah. Okey, bila you masukkan konten ni, you kena fikir bila you nak buat produk yang relate dengan you punya konten. Contoh you adalah seorang yang nak mengajar bahasa Arab nanti kan, ataupun yang nak buat mungkin nak jadi cikgu bahasa Arab ke apa. So apa you buat dekat konten you punya Instagram ni pun tak perlulah benda yang terlalu benda yang sangat rumit. Apa you buat, you just bagi tahu perkataan Arab je. Contoh dia apa panggil? Ayam kan. So ayam. Lepas tu letaklah bahasa Arab je bawah tu apa. Lepas tu letak muka kita kat situ. Muka kecil kita kat situ. Design tu adalah hak kita kan. Jadi kita letak kat situ, itu pun dah memadai kalau ada orang dah start follow kita. So of course dekat dalam strategi Instagram ni berbeza sebab dia nak konten yang cantik, konten menarik dan kita kena ada banyak engagement dengan followers ataupun kita banyak engagement dengan Instagram yang famous kat luar sana. Dia banyak strategi sebenarnya kalau nak sentuh. By end of story, you kena ada account Instagram untuk you punya brand. You letak saja, create saja dan dia sangat mudah dan dia is a very straightforward. Contohnya kat sini adalah saya letak sebab saya dah ada yang baru. Saya dah ada ni kan. Contohnya you nak letak akaun baru. Okay, you buat akaun baru. Okay, apa yang you nak adalah first kali you masukkan username. Okay, contoh dia pilih username apa yang bagus. Yang tak ada, dia macam first come first serve lah. Okay, geng digital dah ada orang ambil. Okay. So, okay, saya digital tak siapa ambil again? Saya ambil lah. Contoh je saya letaklah password apa kan. Oops. Saya share lah. Saya mudah lupa. Okay, saya digital. Lepas tu, apa yang saya buat adalah saya akan masukkan registration. Saya Facebook dulu. Okay, saya digital Instagram.
Okay, Jasmine set up dah. Saya skip dulu lah. Okay. So, dah siap. Dah ada ready. Okay, beza dia, apa yang kita recommend bila you adalah usahawan adalah you buat account untuk business. Suara saya bergema tak? Sorry. Saya lupa nak tanya, suara saya bergema ke? Boleh saya double check tak? Suara saya bergema tak? Sebab saya bercakap dekat dua device kan. Satu dekat saya punya komputer, satu dekat saya punya smartphone ni. Ada isu tak untuk smartphone punya ni? Tak. Okay, clear Alhamdulillah, terima kasih. Okay, so jadi dekat dalam Instagram ni, apa yang you nak bukan followers yang ramai, tapi apa yang you nak adalah mereka yang perlukan produk you. Ini adalah salah satu strategi dia. Bukan you nak ramai sangat followers sampai ke tahap nanti bila followers ramai tapi tak ada income. Macam tadi dah ada kes bagi tadi yang kita contoh macam Facebook tu, ramai tengok iklan tu tapi tak ada pembeli pun. So kita tak nak macam tu. Kita nak ada orang yang tengok kita punya post dan dia ada maksud untuk beli. Paling best saya ambil contoh kalau you kenal siapa suami Mawar, Baba Zainal tu? Errol. Errol lah tu So pelakon Errol tu. You perasan tak dia suka buat post yang lawak, post jenaka tu kan? Bukan Fizu. Fizu tu laki bekas suami Muar. ini. Apa panggil tu? Wawa Zainal tu. Yang Errol. Yes, Errol Zafril lah. Thank you. Fizu dengan Mawar bekas isteri dia. So saya cerita benda ni, kalau you perasan, apa kaedah Errol pakai untuk promote dia punya produk? Okay. So apa dia punya kaedah dia buat lawak video lawak kan. So dia buat video jenaka, dia mengusik isteri dia, tapi dalam masa yang sama dia ada produk yang jadi release. Nampak tak macam mana cara apa panggil? Cara mereka bermain dengan viral content. So Instagram nak macam tu juga tuan-tuan. Okay. Dia buat kat Facebook juga. Tapi saya nak faham tuan-tuan, itu yang konten yang orang nak tengok. Bukan semata-mata cerita pasal produk dia. Orang menyampah. Even saya pun lagi juga kalau orang terlalu menjual. Saya pun rasa tak best. Kita pun kena faham, orang lain nak berniaga, orang lain nak start ni, macam mana kaedah yang dia buat adalah soft selling. Untuk Reels tu, video lebih daripada 30 saat. So video news time. Tak apa. Yang penting je macam ni. Saya belajar satu benda. You pegang. You ada satu benda yang you pegang benda ni lah. Pepatah ni. Tak semua layak jadi pelanggan kita. Tak semua orang. Tak semua layak. Okay? Tapi yang layak belum tentu pilih kita. Sebab tu kita nak letak supaya orang pilih kita ni, kita kena wujud dalam social media. So, tak semua orang layak tapi kita nak yang layak tu, bila dia search, jumpa kita. Ingat, ada orang pembeli ni, kadang-kadang beli produk, bukan sebab produk tu, tapi sebab siapa penjual dia. Okay, clear? Sebab tu kalau you start jadi famous, orang beli sebab you tau, bukan sebab produk tu. Sebab tu kalau ada setengah orang, kalau dia buat produk, dia prefer, dia buat macam mana kaedah dia? Dia buat dia punya content dan sebagainya, dan orang akan beli direct dengan dia. Nak pakai influencer boleh, tak masalah. It's okay. But you akan keluarkan cost lah. Okay, cost influencer tu bergantung dengan dia punya individu. Itu saya tak boleh nak Recording stopped. Recording start. Recording tamat kita Recording ni. in progress. Okay. Saya faham. Terima kasih recording. Okay, so tadi recording bercakap dengan saya. Dia kata recording in progress. Okay, so bila nampak saya dah boleh ada dah Instagram cepat gila. Tadi saya buat Instagram baru ni. So, apa saya punya matlamat untuk saya digital ni? Okay. Saya baru buat saya digital Instagram. Saya baru buat TikTok account saya digital. Konten yang saya akan buat nanti adalah basic IT. Maknanya sebab saya nampak tak ada lagi cikgu basic kat dalam Malaysia ni. Okay, so dan saya digital ni pula dia cerita pasal memang ilmu basic pun. Mana-mana yang langsung tak tahu pasal IT, sini dia akan ajar. So saya dah booking tak saya digital ni. Cuma tak ada domain lagi lah. Nanti kalau ada rezeki saya akan beli domain. Okay, so get your service. Okay, tak apa. Baikkan. So ini antara Instagram. Okay, back to cerita kita balik.
So konten yang macam mana kita nak letak tadi dekat dalam kita punya, yes. Okay, kita pergi share screen balik. Okay, so saya pergi balik kepada kita punya konten. So tadi saya letak tadi Rozat Ruzaini. Okay, satu lagi Niloufar lah. Kita ambil Niloufar lah, sebab Niloufar artis kan. Kita ambil contoh-contoh orang yang ni, bukan saya nak tunjuk diorang ni bagus ke tak, no. I mean, kita tengok macam mana diorang buat, diorang boleh buat orang lain faham. That's a marketing. Okay, contoh lain saya ambil, cara Niloufar buat adalah dia kekalkan dia punya trademark. Okay, kalau you tengok daripada segi warna, warna capture dia, daripada segi kedudukan gambar dia, kedudukan badan dia. So, dia ada trademark dia tersendiri lah. Walaupun dia pakai strategi, edit ke apa ke, tapi you akan nampak, dia tersusun bentuk yang sama, okay, konsisten. Ingat perkataan dia, konsisten. So, image yang sama, bukan konten sama. I mean, maksud konten tu agak sama lah. Niloufar ni adalah bercerita pasal Niloufar. So, you nampak this is how, macam mana konten yang macam ini yang boleh viral. Yang boleh orang nak. Okay, berbanding contoh lain, dia ubah saja dia punya konten, dia akan drop lah kalau dia ubah konten dia. Okay, right. So. Ni mak dia. 1.4 So, kita tengok, kita faham dia adalah artis. Tapi saya ambil contoh macam mana you nak kekalkan momentum kelak. So, kalau you dapat dah jadi viral, tapi make sure you boleh buat satu konten yang orang akan sanggup tekan button like tu cepat. Okay, so this how macam mana si Niloufar ni buat lah. Okay, sebab mungkin artis ke apa ke, orang dah start, awal-awal ni tak lah. Okay, kalau you nampak post awal dia macam mana kan, berterabur kan. Dia pasal tak satu benda, post awal ni adalah dia punya bla bla bla. So, kalau you tengok balik macam mana sistem yang berlaku once sudah ada pemahaman berkaitan dengan social media. Right, so cara benda ni you dapat idea, lepas ni you improve lagi. Saya faham ada antara kita yang dah start, nampak macam mana cara nak buat, rupanya konten kena macam ni. Ingat, you tak perlu terlalu teknikal sampai semua benda tak buat. Make sure apa yang you buat, you realize you buat, yang penting adalah consistency. Consistent. Post, kalau bahasa mudah dalam strategi Instagram ni, 3 kali sehari. Okay, saya apa ni tau? Saya nak leave dulu yang ni dekat smartphone. Okay, so back kepada kita punya WhatsApp pula Okay, sebab tu saya agak saya lanjutkan bahasa sikit sebab ini antara yang saya boleh share lah. Kita ada lagi sebenarnya beberapa, buat sikit-sikit dan konsisten. Betul, saya setuju. So kalau boleh jangan putus post lah, sebab dalam algoritma ni maksudnya kita kata macam mana sistem tu tunjuk ataupun susunan sistem tu. So apa yang dia buat, dia bergantung kepada respon daripada yang likers, komen, respon pertama. Yang kedua, kekerapan yang kita post. Yang ketiga, masa kita post. So kalau kita recommend, biasanya kalau kita fikir bila biasanya orang suka buka Instagram, right, mesti suka buka time bila. Waktu bila sebenarnya ramai akan jadi menonton kita punya, ataupun dia buka ataupun dia tengok kita punya post tu. So kalau kita ada maklumat-maklumat seperti itu, contohlah kan, dia bergantung kepada negara tersebut, masa negara tersebut. Dia bergantung juga dengan produk apa yang kita jual. Contoh dia kalau you jual produk yang paling mudah, contohlah produk ubat kuat lah. Ubat kuat ni sebenarnya tak dibenarkan sangat sebab produk yang dilarang. Cuma nak cerita je, kalau nak dapatkan ramai followers ubat kuat ni, you post dia, you dapatkan respon yang banyak dalam ubat kuat ni, you post waktu malam. Waktu malam ni memang respon dia lebih tinggi berbanding waktu siang. So especially yang paling minimum adalah waktu kemuncak adalah 2 hingga 4 pagi. 2 pagi hingga 4 pagi itu adalah waktu kemuncak di mana ramai berkumpul untuk cari benda-benda macam tu. So sebab tu ada cakap saya, waktu bila sesuai, waktu saya kata ia bergantung dengan data yang you ada, dan you akan realize waktu bila yang paling sesuai. Contoh you jual nasi lemak. Kan kalau you tengok nasi lemak, waktu bila sebenarnya yang ramai nak beli nasi lemak tu. So petang tu kita akan share lah, saya akan tunjuk daripada segi Google Analytics,
kita akan tengok, Google Analytics pula. Kita akan tengok daripada segi Google punya konsep. Tengok macam mana sebenarnya kita boleh double check masa yang sesuai untuk kita buat post kita. Okay, bergantung pada you punya produk masing-masing, bergantung apa yang you nak jual. Alright, kita pergi kepada WhatsApp. Sebab WhatsApp ni antara elemen yang ramai suka guna untuk usahawan baru. Mereka sangat suka belajar. Oh, saya laju sangat Copywriting tak sempat lagi nak buat assignment. Sebab saya diminta untuk tuan-tuan dan perempuan untuk buat assignment copywriting. Okay, mungkin saya akan drag masa sikit lah untuk saya cerita apa assignment dalam copywriting club. Cuma saya akan pergi kepada WhatsApp dulu. Okay, WhatsApp ni satu benda yang very good messaging tools. Okay, messaging tu maksudnya lebih kepada message. So, dia sangat-sangat bagus. Okay, di mana? Saya di mana kita tengok communication dekat dalam group, dekat dalam personal dan sebagainya. But, apa strategi yang ada dekat dalam WhatsApp? So, semua boleh pakai installation. Dan saya percaya yang pada hari ini, yang hadir pada hari ini, semua ada WhatsApp. So, semalam saya message kepada rakan-rakan yang join kelas e-usahawan ni. Nampak saya hantar kepada 1, 2, 3, 11 orang. Okay, 11 orang yang mereka ni adalah usahawan dan juga peserta lah yang mana saya daftar ke under MDEC. Okay, so apa yang berlaku adalah bila saya hantar WhatsApp ni, nampak tak ada benda yang konsistensi yang sama. Iaitu mesej apa yang saya hantar, beza dia adalah nama je. Okay, ini saya panggil sebagai teknik blast lah. Okay, sama lah orang panggil blast luar sana, bukan saya cakap. Mana semua guna perkataan blast. Di mana blast ini, saya akan hantar kepada semua nombor yang saya nak hantar. Okay, contohlah saya ada 11 nombor ke, saya ada 100 nombor ke, saya ada 200 nombor ke. So, apa yang berlaku adalah, okay, saya dah masuk dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih kepada poin. Okay, so apa yang berlaku adalah, bila saya hantar kepada nombor ini, mereka akan dapat person. Ingat ni, saya cerita pasal strategi WhatsApp. Okay, saya tak nak cerita pasal installation tu sebab saya percaya semua dah tahu pasal installation. Fungsi-fungsi yang ada dekat dalam WhatsApp ni, insyaAllah semua dah tahu. Yang masih belum tahu, contoh lain, macam mana nak boldkan tulisan, macam mana nak italikkan tulisan, nak condongkan tulisan. So, kalau you masih belum tahu, dekat dalam e-usahawan, dalam MDEC, kita ada satu lagi program. Namanya adalah, okay, nama dia adalah Saya Digital. Pasal tadi saya guna perkataan saya digital, macam mana nak delete? Dia tak boleh delete, oi. Kena clear lah Clear. Okay, Saya Digital. Okay, Saya Digital ni dia akan cerita lah pasal installation, pasal basic-basic guna kan dan sebagainya, nak italic dan sebagainya. So, dalam kelas e-usahawan, kita tak sentuh yang ini. Kita akan sentuh macam mana cara nak buat duit sebenarnya. Program e-usahawan ni adalah program untuk kita belajar marketing online. So, kita nak buat duit online ni. Sebab tu namanya pemasaran kan. So, ada satu lagi program khas yang memang nama dia adalah Saya Digital. So, kalau betul-betul rasa macam, alamak, saya installation pun fail, alamak, saya tak tahu lagi nak buat payment online dan sebagainya, you boleh daftar untuk Saya Digital ni. Okay, untuk tahu benda ni lebih pendaftaran dan macam mana, you hubungi you punya penganjur lah. Nanti penganjur akan hubungi, kata orang bahasa muda, penganjur akan hubungi ni pula. Siapa? Daripada pihak Umaidan lah. Okay, daripada pihak Umaidan. So, nanti mereka akan bagi instruction macam mana cara dan sebagainya. So, ni ada antara pembincangan you sebab antara pihak USIM dengan pihak trainer ni lah. Okay, mereka ni. Untuk usahawan yang bawa saya ni, saya dah panggil? Yang mana daftar datang under saya dan sebagainya. Nanti kita akan bincang dekat dalam personal lah, saya akan hantar personal. So, macam mana nak join. Dan kalau benda ni saya akan cerita detail kaedah dia. Ini adalah program terbaru daripada MDEC. Lalang saya cerita sebab saya takut nanti ada cekalan saya. Kenapa tak cerita installation untuk WhatsApp, Instagram, sebab dah ada modul lain. Okay, saya nak bagi tu clear. Dan jika anda kawan-kawan semua yang kat luar sana tu, ada kawan-kawan yang kata orang
ataupun ada keluarga, ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, saudara mara dan sebagainya, yang actually you tengok macam dunia IT dia lemah, tak tahu nak pakai WhatsApp, tak tahu nak, even tak ada Facebook dan sebagainya, you boleh recommend je masuk saya kita. Saya itu saya dah sampaikan amanah tu lain. Alalang sebab saya teringat alalang. Okey, so kita pergi kepada WhatsApp. Okay, tengok tadi saya dah sambung tadi cerita pasal WhatsApp. Saya dah tahu kita join group, banyak group WhatsApp. Okey, macam saya ni sebab saya orang niaga. Dan siapa dekat sini, adik-adik semua ke ataupun usahawan yang dekat sini, siapa yang macam perangai macam saya ni? Yang dia join, saya tak tahulah berapa banyak yang saya join group ni. Sampai kan saya ada tak terbaca, ini baru satu nombor. Dan saya ada a few numbers yang lain. Lebih kurang dalam, saya tak ingatlah saya punya WhatsApp, apa panggil? Berapa nombor WhatsApp yang saya ada, tapi saya ada banyak jugalah. Okay, sebab saya buat pemasaran WhatsApp, malah saya sebenarnya ada juga aplikasi yang saya run untuk runkan WhatsApp underground. Maknanya contohlah kalau saya tengah mengajar, saya boleh buat pemasaran. Even saya tengah bercakap ni pun, saya boleh lakukan pemasaran. Dengan kaedah macam mana? Saya blast. Okey, satu lagi, kehajaran slot kedua. Ada daripada maklumat Puan Siti Mariana. Okey, maklumat untuk semua. Okey, so kita nak, bila keluar macam tu, maknanya berapa minit lagi lah nak habis. Okey, so you nampak untuk WhatsApp. Okey, sekarang ni kita nak pergi kepada advance pemasaran WhatsApp. So, yang pertama, ni saya bagi keyword lain. Yang pertama, you kena ada katalog. Okey, macam mana you nak ada katalog ni pula? Okey, so nak ada katalog ni, you kena pakai WhatsApp Business. So WhatsApp ni ada dua jenis, iaitu satu WhatsApp Messenger, satu WhatsApp Business. Okey, WhatsApp Messenger tu yang kita panggil WhatsApp biasa. Tapi kalau WhatsApp Business, you boleh masuk katalog. Apa kelebihan katalog ni? Katalog ni, dia satu benda yang macam kat kedai, kita masukkan ada katalog yang kita buka, ada produk apa, lepas tu ada short description tu apa. So, harga berapa. So, contoh je kat sini, orang masuk, orang akan nampak ada tiga katalog yang saya buat ni. Ketiga-tiga ni semua dalam kelas yang saya buat. So, bayangkan kalau orang klik, orang akan tengok produk makanan. Ada produk makanan. So, maknanya apa dia buat? Dia boleh buat add to cart. Dia boleh message business. Contoh kalau add to cart. So, dia boleh, alamak, dia terus hantar kat saya. Okay, so dia boleh hantar mesej kat saya sendiri kan. Jadi saya tak boleh lah sebab ini saya punya nombor WhatsApp saya pula, saya hantar kat saya WhatsApp tak betul lah kan. So, maknanya saya boleh hantar. Siapa boleh test nanti? Boleh try tengok. Hantar apa mesej yang dapat. Sebab katalog ni dia memudahkan urusan. Contohlah kalau you adalah agent kowe. Kan kowe ada banyak produk kan, ada sekejap air, mesin air, ada tilam, ada apa lagi mesin penapis udara, macam-macam lah. So, you boleh buat katalog dan dia memudahkan kalau ada orang nak PM you, okay, dia pilih katalog apa yang you nak hantar. Of course, kat Malaysia, dia tak berapa, kata orang, tak berapa rancak lagi tau. Dekat Malaysia ni orang sekadar tengok je kan. Tapi dekat luar negara, especially dekat India, benda ni sangat bantu mereka. So, kalau contoh lah, kalau you adalah kalau you contoh buat servis makanan, you jual produk makanan, customer you yang biasa beli dengan you, dia senang je, dia boleh order kat sini. Contoh dia ada kedai makan ni. Dia ada kedai makan, orang nak order makan, nak tempat ikan lah, nak ni dan sebagainya. So, mereka boleh pilih dekat situ dan mereka boleh hantar mesej, type kat situ, sebab dah tahu harga kan. So, dia just hantar, nanti saya akan bank in ke apa ke, ataupun dia akan hantar, sebab you biasa buat delivery kat rumah dia kan, cash ke dan sebagainya. So, it's up to you. But this is idea over there. Dah ada platform, dah sediakan platform. So, you kena pakai WhatsApp Business kalau you adalah orang berniaga. So, katalog. Okey, dia memudahkan urusan ni. Itu yang pertama lah kalau you adalah orang bisnes. WhatsApp Business lah, pakai WhatsApp Business, katalog. And then yang kedua, respon. Okey, strategi yang kedua adalah respon. Masalah utama yang bila kita berniaga ni, orang semua nak respon cepat. Orang tak sabar-sabar dah. Macam page tadi lah kan, nak kena ada respon yang laju. Okay, so you boleh buat manual kalau you memang bahasa mudah je, manual. Lepas tu
Apa kita panggil tu You boleh komen sesuatu lah. Tak ramai. Tak ramai orang. So, saya tu satu lagi contoh yang you guys boleh try. Okey, contoh dekat sini yang saya pakai aplikasi kita panggil sebagai auto reply. Kejap dalam telefon ni ada tak saya letak? Saya tak nampak dalam telefon baru ni. Okey. Ya, tengok telefon lama balik. Okey, saya masuk sini ke? Kejap ya. Saya masuk Zoom kot sini. Kejap masa kita dah pendek tu. Halah. Pasuk saya tak ingat lah. Okey, tak apa. Satu nak share dia. Okey, bahasa mudah dia. Nama dia adalah auto reply. Tak apa, nanti saya bagi print screen. Sekejap saya capture dulu. Ya Allah. Saya capture dulu. Okey, lepas tu saya masuk group. Okey, saya capture, saya masukkan dalam group gambar ni. Okey, saya tunjuk kat skrin ya. Sebab saya tak boleh buka dekat apa panggil? Sebab saya tak ingat dia punya password Zoom tu. Okey, tak apa, saya share kat sini lah. Okey, so kalau tengok kat sini, kita tengok ada gambar kan. Ada nama dia auto reply. Okey, auto reply. Gambar ini saya pakai adalah untuk jawab cepat. Okey, untuk jawab macam orang kata orang dia pakai keyword tertentu, dia akan auto jawab terus. Sebab saya faham ada setengah orang cakap tak sabar-sabar nak tunggulah, tak, pembeli ni jenis yang nak laju dan sebagainya. Contoh you nak buat servis apa panggil mengajar bahasa Arab dan sebagainya. So dia nak usahawan yang jawab pantas. Tadi ada katalog kan? So kita tapi dalam masa sama dia nak usahawan tu jawab pantas. Contohlah kat sini saya letak saya bagi salam dekat siapa saya pergi kat Rozek ni. Okey. Contoh lain saya letak salam. Nampak tak? Tapi ni nombor saya dekat telefon ni. Dekat telefon ni saya tak pegang pun tapi saya jawab dekat online lah. Ini telefon kat sini. Contoh saya tanya kat dia saya jawab perkataan itu salam. So WhatsApp terus jawab Waalaikumsalam. So kalau you dapat AD kan, keyword ni you boleh susun tau. Mula-mula dia tanya pasal produk. Lepas tu you boleh buat next ayat kat situ nak tahu harga, type harga. Kan you boleh buat macam itu kan? So kalau you tahu perkataan apa yang saya pakai aplikasi ni. Saya install kat telefon je. Okay, saya tak boleh nak tunjuk sebab dia punya saya tak ingat password Zoom saya. Okay, biasa kita biar auto save kan. Terus saya kata banyak sangat password saya pun lupa. So saya tak boleh try banyak kali takut nanti dia auto lock. Bila auto lock takut saya tertendang pula keluar dekat dalam kelas ni kan. So you tengok auto reply yang ini saya tunjuk ni yang warna hijau kuning ni. So saya pakai auto reply ni di mana saya boleh kata orang banyak lah. Bayangkan ni saya berapa telefon ni ada 4 WhatsApp dalam ni. Ini dalam ni ada 2 WhatsApp, 6 WhatsApp kat dalam smartphone. Lepas tu ada lagi dalam stimulator berapa lah saya ingat lah. So
Sebab tu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan betul-betul nak pakai platform tu, buat sungguh-sungguh. Macam saya pakai WhatsApp. Memang saya pakai betul-betul lah. Saya nak hantar maklumat dan sebagainya. Sebab kata orang nak jual produk dan sebagainya, pakai WhatsApp. Hantar blast kat ramai orang. Itu strategi dia kat dalam WhatsApp. Sebab saya tahu, kalau saya letak dekat dalam grup, ketika soalan saya tanya kat grup kan, bila saya masuk ke dalam grup je, tak ramai pula yang respon. Itu yang saya sedih tu. Okay, contoh lain. Saya masukkan, saya tanya kat sini, saya grup, apa khabar semua kan. Silap-silap orang tak reply pun komen saya. Kan apa khabar dan sebagainya. Jadi kadang-kadang bila saya hantar dekat dalam grup ni, itulah respon. Tapi kalau saya hantar personal, sekurang-kurangnya daripada 11 tadi, adalah yang hantar, yang bagi respon, okey. Waalaikumsalam. Lepas tu ada yang saya dah masuk. Ini antara strategi dia. Dan saya percaya, tuan-tuan pun dan perempuan yang mana buat perniagaan, kan ramai yang suka hantar kat dalam grup kan. Bila hantar kat grup, kita anggap, ramailah yang baca. Mungkin ramailah yang baca kan. But, saya tahu, Nani akan balas. Saya tahu kan. So you just bayangkan dalam WhatsApp group pula, tak boleh. Dalam smartphone, you boleh duplicate. Tapi cara tu saya tak ajar lah. Sebab cara tu bukan dalam syllabus kita ni. Saya takut nanti you akan pening kan. Apa yang saya cakap daripada awal sampai habis tadi tu adalah berkaitan dengan modul yang ada dalam kita punya syllabus. Cuma saya tambah sikit additional supaya bila you terfikir kelak, you akan dapat idea, this good. Okay, so yang ini, contoh dia, orang baca saya apa khabar ni, saya boleh check kat dia. Okay, sekejap Saya nak check info. Alah. Okay, saya tengok mesej info Saya boleh tengok ramai yang baca ni. Nurul Izzati baca, Zuraihah baca. Okay, Suksis ni. Nombor-nombor ni baca. Tapi mereka tak jawab. Faham tak maksud saya? Kan mereka baca, mungkin dapat berita lah ataupun dia mungkin tak save nombor saya, mungkin ada kat dalam kelompok ni lah. Tapi mereka baca. Tapi strategi ni tak menjadi sangat sebab tak ramai yang akan respon. Sebab mereka tak rasa sentimental value ataupun benda tu dihantarkan spesifik untuk mereka bila dalam grup. Sebab tu bila saya hantar personal, contoh kalau you adalah lecturer, okay, saya bagi hadiah lah khas untuk lecturer kan. So kalau ada lecturer kat sini, nanti boleh PM nombor saya akan bagi satu software, tapi install Windows lah, saya tak ada yang untuk Apple agak limited lah dia punya nak bagi software tu. Tapi saya nak tunjuk, ni by the way, inilah slide kita sepatutnya asal. Okay, kita ada 167. Itu tak termasuk saya berceloteh teh. Memang biasa tak sempat. Okay, right. So, kita pergi kepada, ini yang saya pakai. Nama ni adalah Tiger Vikram. Saya ada 100 lesen untuk yang ini. Di mana, apa yang saya buat tadi, contoh saya nak hantar mesej kepada saya punya student. Okay, saya tahu kalau saya hantar dalam grup ni ramai yang tak alert kan. Dia orang bagi excuses, tak baca lah, tak ni lah. Tapi kalau saya hantar personal, they have no excuse. So that's my apa panggil garang dia lah Contohlah ini adalah 11 orang yang saya akan hantar mesej serentak. Di mana saya pakai strategi ni, saya buat kerja lain, saya boleh hantar mesej. Contoh dia, hi. Ya Hai. Dah nak habis ni. Dah. Lepas tu saya letak first name dia. Okay, saya tak hantar first name. Saya ambil full name dia. Nanti akan keluar semua nama penuh kat sini. Okay, sebab kita nak ada lagi 2 minit dah nak habis ni. Apa tak? Okay, ni contoh lah Dan saya boleh tekan button. Ingat saya buat kerja kat dalam komputer sahaja ni. Okay, saya tekan button send. Tekan button. Tapi saya dah sign in tadi lah. Okay, so apa berlaku? So, orang-orang ini, kejap saya akan tunjuk lah. Okay, saya buka WhatsApp kat sini. So, akan nampak ini yang dia hantar dalam WhatsApp saya. Sekejap saya besarkan sikit lah. Ini dia hantar ni. Dah habis ni Siti Sarah. Okay, dah hantar semua untuk 11 orang tu. Okay, saya tak larat hantar seorang-seorang. To be honest, kalau saya banyak kerja, tapi saya takut saya terlepas info, saya terlepas nak cerita dan sebagainya. Ini adalah strategi yang
sangat mudah. Even saya nak follow up orang untuk saya hantar WhatsApp, tak ada masalah. Ini strategi yang kata orang luar daripada konteks lah. Tapi satu lagi yang you boleh pakai adalah kita panggil sebagai, alamak, kenapa saya punya ni, saya klik dia tak ni ya. Dia jadi hang dekat ni. Tak apalah. Okay, right. So, abaikan kat situ. Okay, ni log out lah. Sebab dia buka WhatsApp dekat dalam aplikasi yang tadi. Tak boleh pula nak tutup. Hang ke apa? Okay, tak apa. Okay, so ini antara yang saya nak cerita pasal WhatsApp. So actually, dalam WhatsApp ni, apa yang penting adalah nombor telefon customer you. Dan tadi, kalau you perasan, saya tak save pun nombor mereka. Saya tunjuk yang itu sebenarnya. Nampak Tak semua yang saya save sebenarnya. Ada yang saya save lah. Tapi sebenarnya, masa saya mula-mula hantar, saya tak save nombor tu lah. Okay, kalau you pakai broadcast, okay, saya tak nak tunjuk simbol sebab saya bila saya klik saya tak jadi ni. Saya punya ni hang ni. Okay, so apa yang berlaku adalah bila saya nak hantar dekat orang, saya nak broadcast. Ada satu lagi namanya broadcast. Tadi saya belas ini namanya broadcast. Broadcast ni apa? You hantar dekat orang tu, dia hantar secara pukal maksimum sehingga 256 orang, 256 nombor, you boleh broadcast sekaligus. Tapi dengan syarat apa dia? Orang itu save nombor you dan orang tu save nombor you dan you kena save nombor dia. Baru you boleh buat broadcast. Tapi apa yang saya buat sekarang ni adalah saya tak perlu save nombor orang, tapi saya ada nombor dia. Saya boleh blast kepada dia. Tapi kena ada rules dia lah yang kena follow. Okay, so baca je lah Saya tak dapat nak klik ni. Tak tahu kenapa jadi ni. So saya harap itu adalah idea yang untuk dalam WhatsApp yang mau kalau cakap dengan saya, coach, macam mana nak buat sales yang lagi banyak macam mana nak buat supaya ada lagi ramai engage dengan you. Kalau you ada YouTube channel ataupun you ada TikTok ke dan sebagainya, you nak invite ramai orang supaya klik dan follow you pun ini, you boleh blast dulu dekat WhatsApp. Ini kenalan-kenalan kita yang dekat dulu lah. Okay. So, kita last sekali kita pergi kepada oh my god, masa kita dah tamat, tapi saya nak sentuh sikit berkaitan dengan copywriting actually. Sebab ada copywriting ni yang akan membuat you faham tentang assignment pada hari ini. Okay. So, saya ringkaskan saya rasa semua faham. Okay. Bab ni, yang pertama sekali bila you nak buat copywriting, dalam pemikiran you adalah apa objektif you nak buat sekarang. Apa yang you nak type. Ingat, bila kita menulis, kalau contohlah kalau kita tulis untuk adik-adik, untuk kanak-kanak, bahasa dia adalah untuk kanak-kanak. Kalau kita tulis untuk ibu dan ayah, bahasa dia adalah untuk ibu dan ayah. Bahasa dia adalah lenggok bahasa yang sangat berbeza. Kalau bahasa general sekalipun, bahasa general itu merujuk kepada siapa sebenarnya. Kalau even cakap bahasa general sekalipun. Bahasa pensyarah dengan bahasa pelajar kan berbeza juga kalau cara bercakap. Kalau kita sebagai pelajar bercakap dengan pensyarah, kita gunakan bahasa yang lebih hormat dan lebih teratur. Kalau kita pelajar bercakap dengan pelajar, hang aku kadang boleh. Tapi kalau kita cakap pelajar dengan pelajar pintar, kan, pelajar CGPA biasa dengan pelajar pintar, kita rasa ada gap dan kita akan cakap dengan lebih hormat. So, sometimes dalam hidup inilah reality dia. Sama juga dalam copywriting. Bila kita menulis, dengan siapa yang kita nak jual? Yang pertama sekali, siapa yang kita target? Contoh, kalau you jual satu perfume yang harga dia RM200, you tak boleh jual kepada orang-orang yang biasa. So, bahasa yang you pakai tu adalah bahasa yang lebih diplomati, bahasa yang menunjukkan keanggunan. So, bahasa yang menunjukkan yang kalau dia pakai produk ni, you that my level, my kayangan level. Okay, so sebab tu kalau you jual, you tak boleh merendah-rendahkan diri you kalau you adalah penjual seller yang mahal. Sebab tu dalam posting, you kena ada kelas dia. So, contohlah kalau you jual produk yang murah, it's okay kalau jadi macam ni. Hai, apa khabar semua, bla so on. Bolehlah kecoh dan sebagainya. Tapi kalau untuk orang yang high education, mereka tak suka orang-orang yang macam ni. Mereka nak orang yang lebih proper, yang bila bercakap, apa khabar semua, Assalamualaikum, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya sangat banggalah dapat bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya Allah, kan. So, bahasa lenggok pun tak berbeza. Kalau kita bercakap dengan orang yang remaja, apa khabar semua? So, saya harap tuan-tuan bila nak tulis copywriting tu fikir dengan siapa yang kita nak type. Okay, right. And then,
Antara yang kita nak, ni lah avatar je, kita panggil sebagai avatar pelanggan lah. So saya ringkaskan. Okay, yang pertama saya nak buat sistem macam ni lah. Bila you buat lagi satu task, okay, task ni wajib. Semua wajib buat. Okay, tak apa, it's okay kalau salah pun tak ada masalah. Task ni wajib untuk semua. Yang pertama sekali adalah, okay, kalau you mungkin ada cakap nak idea dan sebagainya, you boleh baca nota. Tapi yang saya nak sentuh sini adalah susunan. Susunan you buat copywriting. Okay, copywriting text So you buat susunan, di mana susunan ni dia ada kriteria dia. Okay, yang pertama, bila you buat ayat, okay, you kena ikut formula ni. Untuk assignment hari ni, namanya Aidoka. Sebelum ni Aida. Tapi evolution berlaku. Dia ada O dan C. Okay, so fokus saya ni supaya nanti bila you buat assignment senang. Attention, perhatian. Kita bermula, tajuk kita adalah untuk tarik perhatian. Siapa yang kita nak jual? Contoh dia, attention ibu-ibu, penat menggosok tudung anda, inginkan lebih masa dengan anak, ini tujuannya, tarik tajuk. Tarik orang yang penting dulu. Tarik siapa yang patut baca. Contoh, you nak buat kepada orang belajar bahasa Arab. So, perhatian kepada ibu dan ayah yang nak anak mahir belajar bahasa Arab. So, perhatian kepada ibu bapa yang nak anak dia masuk syurga sebab bahasa Arab. Contoh dia, perhatian kepada ibu bapa yang nak anak dia belajar bahasa Al-Quran. Terpulanglah pada anda semua yang anda rasa sesuai dengan konten anda. Okay, then. Attention. Contoh jual tadi nak jual. Perhatian kepada pewangi. Siapa yang bau badan busuk? Kejam sangat ayat tu. Okay, so nak jual apa panggil tu? Pewangi alam. So, lepas dah ada attention, dah tarik perhatian, kita nak tarik minat pula. So, kita tawarkan dekat dia solution. Okay, so kita buat je satu benda yang menyokong headline tadi tu. Kalau kita kata kat sini nak belajar bahasa Arab, nak belajar Al-Quran dan sebagainya. So, tanpa produk kami, tanpa perlu susah-susah, anda perlu hantar je anak anda kepada belajar pada kami. Okay, so dia khas kepada pelajar yang baru usia sekian-sekian untuk belajar step bahasa Arab dengan mudah. Okay, and then lepas dah sokong pada yang pertama tadi, dah ada interest. Lepas tu D ni apa? Dream. Desire. So kita desire ni kita lebih tekankan solution yang kita nak yang berkaitan dengan produk tu. Solution yang kita tekankan je dengan konten tadi tu yang atas. So contoh tadi nak apa kelebihan produk kita lah, bahasa mudah je, tapi mesti berkait rapat dengan interest dan juga headline tadi. And then last pula. Offer. Lepas kita dah tekankan produk kita, offer. And then lepas tu tarik lagi. Contoh offer ni samalah macam commission, tapi commission dia lebih menarik, dia bagi tawaran yang lebih clear. Ini offer je, kalau beli hari ni so kita akan bagi offer. So dan ini adalah commission. Offer dia apa? Dan last kali adalah action. Ingat, konten ataupun ayat you tak lengkap, tak sempurna kalau you tak minta orang bertindak. Manusia ni walaupun kita kata remaja ke, orang dewasa ke, veteran ke, kanak-kanak ke, dia punya mindset mudah je. You kena bagi arahan kepada dia. Contoh dia macam hari ni kena tulis kehadiran. Kalau tak tulis kehadiran, dikira tak hadir. Arahan tu mesti clear. Dan make sure arahan tu tak banyak lah. Satu arahan dah cukup dah, ataupun 2 arahan sahaja. Kalau you ada multiple arahan, contoh dia WhatsApp saya untuk bla ni, pergi kat sini untuk ni dan sebagainya, terlalu banyak akan buat manusia pening. Dan arahan ni clear. Banyak sangat arahan, you malah nak buat. Kan? So sama juga macam pembeli kita. Arahan mesti clear, 1 ataupun 2 saja arahan. Contoh nak berminat, sila hubungi kami, ataupun berminat sila pergi pada website kami. That's a very straightforward. Tapi mesti ada dalam copywriting. You tak letak, maknanya orang tertanya-tanya dan mereka tak buat tindakan dan you tak boleh nak buat closing. So ini adalah formula dia, Aidoka. Okay, so ini antara contoh dia ayat-ayat yang menarik lah yang dapat menarik pelanggan di Malaysia. Okay, you boleh tengok contoh kat sini ada juga. So ini daripada you tengok dalam page tu, saya nak you guys boleh baca ni. Copywriting is a very entertainment, tapi dia very basic, tapi kalau you tak buat, you tak latih, susah nak buat. Dan manusia ni bila dia baca, dia ada dia macam baca tu biar bersistem. Bila kita buat konten tu, kita kena ada pemula dan pengakhir. So saya harap ini clear. So kalau you tengok balik rujukan dia adalah 45 sehingga
muka surat 62, 45, 62. Kejap ya. Oh, saya dah tutup tadi WhatsApp ni. Okay, seorang mungkin boleh tulis dekat dalam, saya tulislah. Muka surat 45 dan 62. Okay, untuk you guys yang mana daripada student USIM, you kena buat ini sebab it's a very kata orang saya letak compulsory lah, wajib wajib untuk you buat. Mana kawan-kawan tak buat tu, PM di tepi cakap kau kena buat ni. Baca je muka surat daripada 45 sehingga 62. Kau dapat idea, lepas tu kau hantar konten kau dekat dalam grup. Okay, so saya harap urus kita boleh nampak benda ni sebab at least ini antara yang saya nak tuan-tuan faham objektif kenapa tulis ni. Okay, first, bila you start menulis, you latih diri you untuk bercakap secara teratur. Ingat, bila start you menjual, copywriting ni, you boleh translate dengan cara bercakap. Sebab tu bila you tulis tu, you type apa yang you biasa guna dan tapi you biar teratur. So, you ada objektif je. Hai, apa khabar semua kan? Kan greet kan, permulaan. Lepas tu, you cerita pasal manfaat. So, harga biasanya kita akan letak kat last kan sebab dia ada sistem dia. Dia buat orang tunggu sebab benda yang best-best tu biasa kat ujung. Okay, sebab tu bila you bercerita, you kena ada intonasi, mungkin you ada asas, daripada segi asas susunan tu. Dalam kepala kita sendiri dah teratur dah benda tu. Jadi saya harap benda ni you berlatih, it's very good for you. Okay, jangan ketepikan benda-benda macam ni walaupun nampak remeh kan. By the way, ada satu lagi, kita nak buat benda konten hari ni, petang ni adalah lebih kepada hard sell. Okay, so hard sell dulu. So maknanya sebab kita ada pakai iDoka tadi tu, iDoka. So, you buat benda ni dulu. So, it's compulsory lah. Kalau you tak ada produk, you pinjam produk kawan you. At least you boleh try untuk buat ayat you sendiri. It's okay. Benda ni mudah je, tak susah. Jangan terlalu complicated. Tak perlu terlalu panjang berjela-jela. Just buat yang buat you fikir, you baca, you sendiri rasa selesa untuk baca. Okay, so saya harap itu saja. Ingat assignment kita tu, itu adalah assignment. So, kita dah lajak lebih kurang dalam 16 minit. Alright, saya baca dulu daripada Puan Mia. Please share macam mana broadcast tak kena block. Broadcast dia tak block. Yang block ni biasa apa? Blast, you pakai unofficial WhatsApp. Lepas tu, you punya nombor kena report. Itu paling-paling kata orang, kalau kena report tu paling bagi Facebook tu benda yang kau dia tak suka lah kan. Contohnya sebab tu saya ingatkan kalau you hantar WhatsApp kepada pembeli ataupun prospek you, make sure mereka ni tak akan baca report. Mereka ni rasa selamat dan selesa dengan komunikasi dengan kita. Sebab tu kena ada bahasa lenggok dia lah. Okay, jadi saya akan sambung sikit lah petang tu bahasa lenggok apa yang buat kita rasa selamat. And petang nanti kita akan sambung kepada bahasa lenggok tu. Lepas tu kita akan pergi kepada SEO, Google dan juga visual lah. Okay, saya tengok dan kita akan ada sesi apa career parts yang kita mungkin boleh cuba. So why not kita buat daripada sekarang. Ya, saya bagi career, nasihat career tu bukan bermaksud saya lebih hebat daripada industri. No. Kita bagi career yang tuan-tuan dan perempuan yang adik-adik semua ni boleh buat daripada sekarang. So maknanya sambil belajar, kita ada income. That's a very kata orang nak pupukkan sifat talent. But to be honest, apa yang saya nampak akan datang, apa yang akan berlaku pada masa akan datang adalah setiap individu ni, mereka akan terpaksa buat 2 hingga 3 kerja serentak. You see? So sebab dah boleh buat online, jadi maknanya mereka terpaksa. Bukan mereka nak pilih, mereka ada pilihan nak buat 2-3. So silap-silap nanti akan jadi lambatkan, kata orang, lambatkan kerja, tapi orang nak buat tak cukup. So kita nak orang, dan masa tu ada desakan supaya kita nak cari talent yang seorang tu boleh buat 2-3 kerja. So daripada awal, inilah. Okay, just share. Coach, saya nak tanya, sebelum saya buat marketplace, tapi kenapa FB tak approve sebelum ni kot? Sebelum ni saya buat marketplace, tapi kenapa FB tak approve ya? So ada beberapa yang you kena check. Yang pertama you boleh nampak lah, sebenarnya Facebook dah bagi dah sebab kenapa you tak boleh nak post dekat dalam, you punya post tadi tu kena hide ataupun kena remove daripada marketplace. So you boleh baca dulu post tu, atau kalau you tulis kat situ terlalu general yang you mungkin tak yang mungkin you tak faham kenapa you tak lepas iklan you,
You boleh baca daripada link yang ada dalam grup tadi tu, Cik Puan Nisa kita. Mungkin kawan-kawan tadi yang boleh share kat dalam grup tu, share balik link tadi daripada Facebook punya link. You boleh baca antara produk yang app yang Facebook bagi dan Facebook tak bagi. Okay. And then 3 keyword. Contoh kalau keyword yang tak dibenarkan, macam perkataan mati, buruk, hodoh, putih, apa panggil, yang melibatkan macam racist dan sebagainya dalam perkataan, so dia akan auto remove ataupun tak boleh post dalam marketplace. Itu memang polisi daripada Facebook. So Facebook ni adalah syarikat daripada US, Amerika Syarikat. So mereka sangat-sangat concern berkaitan dengan isu-isu macam ni. Boleh kami dapatkan slide ni untuk baca part ni? Actually saya dah post dekat dalam grup. Okay, so kawan-kawan, yang mana ada tadi tu, yang mana ada link atas tadi tu, yang slide tadi tu, boleh respon kat tu lah, share balik dekat kawan-kawan yang baru masuk. So share je balik semula, nanti dah akan download lah. Boleh Coach, yang apps auto reply tu boleh guna untuk WhatsApp je ke? Untuk Facebook boleh ke guna apps yang Coach share tadi? Untuk Wani Sazwani 01, okay, Wani dia kata soalan auto reply tu untuk WhatsApp. Tadi tu yang saya tunjuk adalah untuk WhatsApp saja. Sebab macam saya kata lain, dia ada je untuk Facebook. Okay, dia ada je untuk Facebook, dia ada je untuk semua aplikasi pun ada. Actually ada je apps macam tu. Okay, tapi yang saya bagi tadi tu contoh adalah apps yang percuma tapi dia punya apa panggil? Produk tu premium sebenarnya. Tapi dia bila kita kata premium ni, of course dia akan naik iklan pop-up AdMob tu akan pop-up iklan keluar. So just tunggu sekejap lepas tu tekan skip lah. Tapi nak cerita dia, benda tu memang kalau you beli kat luar dalam at least sebulan dalam RM10 lah bayaran. Tapi kalau you pakai tadi tu free je. And unlimited dan sebagainya. Bergantung pada you punya apa panggil? You punya telefon lah. Kalau smartphone you memang ada space banyak, you boleh pakai sampai 4 lah WhatsApp. Right, so masuk istilah broadcast ini digunakan untuk prospek yang dah share nombor kita ya tuan. Okay, sekejap. Saya tengok balik dekat web WhatsApp ni. Saya tengok balik Okay, broadcast ni dia dah digunakan dalam WhatsApp punya platform. Sebab tu tadi kita ada dua guna istilah berbeza iaitu blast dan WhatsApp. Kenapa? Blast dan broadcast. Sebab kalau you check kat sini, okay, saya tekan 3 titik ni, sekejap ya. You akan nampak perkataan okey, tak ada dekat dalam apa kita panggil? Tak ada dekat dalam kita punya WhatsApp web ni. So saya kena buka menerusi smartphone. Okay. Beza dia sini. Beza dia, alah nak kena ingat balik dia punya password. Lapan 9 2 7 1 9. Ini telefon ni tadi sebab apa panggil? Go edit. Share. Okay. Okay, so ini smartphone yang ni lah. Yang ni saya tak ingat password tadi. Tapi dalam ni yang ada apa panggil? Aplikasi tersebut. Okay. Contohnya dalam WhatsApp Business ni. Okay, so dekat sini, dekat dalam WhatsApp Business ni, ataupun WhatsApp Messenger, dia ada namanya broadcast. Nampak kat sini ada tulis perkataan new broadcast. So new broadcast ni adalah untuk kita hantar kepada mereka yang contohnya yang saya hantar EU21 Jaya. Oh, by the way, kita dah lebih masa tapi andai kata kalau you guys nak beransur sekejap sebab kita tengok soalan dulu. Saya ambil Aminatul. Arafikillah. Saya ambil peserta untuk hari ni sekejap Sepatutnya saya buat label. Label lagi mudah. Ada satu lagi kaedah adalah label. Maknanya bila label tu saya boleh terus buat broadcast. Okay, tak apa. Saya tunjuk satu-satu dulu. Ini kaedah broadcast yang mana saya buat grup broadcast ni tapi ketiga orang ni mereka tak tahu pun mereka dalam grup broadcast saya. Okay, ni broadcast Simbol broadcast adalah simbol ni.
Nampak ada bentuk macam killer tu, speaker tu. Okay, beza dengan grup dia ada bentuk landscape. Ni broadcast. Okay, saya tunjuk contohlah, saya tulis hi. Okay, ketiga-tiga ni saya dah save nombor. Okay, ketiga-tiga ni saya dah save nombor. Tapi adakah ketiga-tiga ni save nombor saya? So itu isu dia. Macam kita sebagai penjual, seller, so adakah kita rasa orang itu save nombor kita? Saya check Aminatul Arifikala. Tak apa. So saya boleh check Aminatul Arifikala. Contoh macam Aminatul dengan Arifikala. Okay, nampak So Aminatul save nombor saya. Arifikala save nombor saya. Seorang lagi siapa tadi? So nak check macam mana? Saya tekan je button dekat hi tu. Saya pergi dekat ada simbol info tu. Saya check kat situ. Oh, dia tak keluar kat bawah ni. Dia hantar kat siapa Oh, sepatutnya dia akan keluar kat bawah tu. Okay, hanya tu Afiqallah, DJ Surainah. Okay, saya tengok dia. So, the best part dia adalah Cik Puan DJ Surainah ni kemungkinan besar dia tak save nombor saya. So, ataupun tak buka lagi lah. Tapi kat sini kita boleh tahu, tak semua orang yang kita hantar kat 3 orang ni tadi, yang saya buat group broadcast ni, kita panggil broadcast So, kita boleh buat sampai 256 nombor. So, tak semua orang yang saya hantar broadcast tadi itu, dia akan terima mesej saya. Sepatutnya saya, dulu dia boleh show. Dekat bawah ni, siapa deliver, siapa tak baca lagi. Deliver tu kita boleh tahu lah, orang tu dah memang save nombor kita. Yang tak keluar, yang tak show tu, dia tak adalah. So, you nampak, itu adalah satu benda yang kelemahan broadcast. Maknanya orang kena save nombor kita, kita kena save nombor orang tu. Kalau tak save nombor orang tu, kita tak boleh nak masukkan di dalam grup broadcast. Tapi sekarang ni tadi, saya contoh kaedah yang ni adalah kaedah di mana saya tak perlu save nombor orang itu tak perlu save nombor saya boleh blast kepada dia. Okay, itu antara contoh lah. Okay, kenapa saya kata blast itu lagi powerful berbanding dengan broadcast. Broadcast tu, kalau orang tak save, tak dapatlah mesej kita tu walaupun kita hantar kat dia. Clear Okay, so itu saja daripada saya untuk sesi pertanyaan. Okay, sekejap saya baca dulu. Manakala blasting tu yang kita ambil nombor ramban dari FB dan iklan kita, macam tu ke tuan? Dia tak semestinya prospek tu save nombor kita ataupun tak Macam saya kata tadi, mereka perlu save nombor kita. Baru kita boleh broadcast. Baru dia terima broadcast kita. Kita kena save nombor dia dan dia kena save nombor kita. Itu broadcast. Kalau untuk blast, tak perlu orang save, tak perlu kita save pun, kita boleh blast. Asalkan kita ada nombor dia. Itu beza dia sebenarnya. Jangan keliru. Pasal, apa panggil? Sekejap dia. Apa tulis tu? Okey, saya Coach, kenapa tak keluar pun link macam coach tunjuk tadi? Sudah. Tak keluar tapi nantilah kita check. Saya check lah. Sebab bukan saya control, itu robot yang control. Mungkin dia berhenti kerja kan. Robot berhenti kerja Dan nanti saya check kat dalam saya punya Okay, by the way, kita dah lebih masa ni, kita perlu rehat juga sebab daripada detektif kita dah ajak lebih kurang dalam hampir 20 minit juga lah. So, itu saja daripada saya. Mohon maaf jika ada yang kekurangan untuk pagi ni. Mana yang saya tak ingat ke ataupun saya terlepas pandang ke apa. Tapi by the way, ingat kita ada assignment. You ada assignment copywriting. Tolong ingatkan kawan-kawan semua. You buat satu konten. You buat satu ayat lengkap berkaitan dengan copywriting tadi tu. Saya percaya bila saya tunjuk contoh tadi pun dalam kepala you dah ada dari dia. Jangan complicatedkan isu yang senang. Okay. Saya ingatkan saya banyak kena jumpa dengan usahawan. Mereka susahkan benda yang senang. Terlalu banyak fikir sampai tahap langsung tak buat apa-apa. So hari ni kita buat dalam keadaan tak apa, belajar sikit pun tapi you ada tindakan, hasil dia sangat besar. So okay, kita akan jumpa balik pada pukul berapa Sekejap saya check balik saya punya ni.
pukul 2 petang. Kita akan sama pada SEO. Sebab SEO ni, saya akan delete tadi dengan Facebook tadi, page tu. Okay, ada satu part yang saya tak buat, tapi saya nak tunjuk berkaitan dengan SEO Facebook. Di mana nanti kalau you kena buat tau benda tu supaya uh, at least ada bila buat carian tu orang jumpa kita punya produk dekat dalam Google search. Okay, berkaitan dengan Facebook tadi. So tak apa. Ada yang nampak, saya harap banyak benda yang saya boleh betulkan daripada segi kaedah marketing, pemahaman you guys. Kalau ada sebarang soalan, kalau ada pertanyaan mungkin yang saya terlepas pandang dekat chat ke apa ke, you boleh tanya kat WhatsApp. WhatsApp tu kita boleh gunakan untuk bertanya soal, saya tanya soalan dan sebagainya. Tapi saya akan jawab lebih kepada digital marketing lah. Okay, saya tak ada sebut contohlah soalan kat saya kan, coach macam mana nak baca Taranum dengan dengan sempurna sudah. Itu bukan saya punya bidang lah. Bukan objektif group tu lah. So saya harap tanya soalan yang berkaitan. Dan anda kata kalau ada kawan-kawan kita yang ada jawapan untuk bantu, tolong kawan-kawan kita yang lain. So right now, untuk rakan-rakan yang masuk dalam kelas kita pada hari ini, yang mana belum ada bisnes, buat bisnes cepat-cepat. So yang ada bisnes, kembangkan lagi dalam digital marketing. Sebab petang nanti saya akan tunjukkan proven kenapa you kena ada semua platform-platform yang saya sebut tadi tu, dan you kena relate keseluruhan platform tersebut dalam satu circle yang sama. Dan kalau sempat, saya akan tunjukkan pendaftaran untuk payment gateway percuma. Tapi at least you tak daftar pun tak apa. Tapi at least you dapat idea. Payment gateway pun ada benda yang you boleh terus buat pembayaran. Contoh tadi macam WhatsApp business tu. Di mana walaupun saya buat ni adalah demo saja. Okay, contoh aja tadi saya buat mana Mana saya punya produk katalog ni. Contoh lah macam saya ada produk tadi kat sini. Produk makanan ni. Kalau you perasan kat bawah tu ada toypay.com di mana orang boleh terus buat pembayaran. So tak perlulah kita nak assist banyak kali dan sebagainya, but dia orang ada kaedah yang memudahkan urusan. Ingat, zaman makin pantas, zaman makin laju, mereka banyak pilihan, lambat jawab, mereka akan pilih yang lain, atau actually solusi tu tak sesuai dengan mereka yang nak pantas dan sebagainya, mereka akan pilih orang lain yang lebih pantas. Dalam masa yang sama, macam saya sebut tadi, kalau you guys perasan, saya apply keseluruhan, hampir keseluruhan untuk dalam circle produk Facebook dan sebagainya. So kalau ada rezeki juga petang nanti saya akan contoh dalam ni ada tak? Tak ada contoh lah pula kat sini nak tunjuk. Nampak contoh kat sini ada satu nama ni E-Rosette. Sebab semalam you media ada beritahu dengan saya, you mungkin orang yang mahir bahasa. Tapi dalam masa yang sama saya boleh katakan ada banyak je projek yang you boleh try. Dah skrin gelap kan? Oh, kat sini dia buka. Dekat dalam saya punya skrin paparannya gelap. Alah, tak boleh tunjuk. Kat sini saya tunjuk contoh kan. Contoh lain, kalau you ada projek translator daripada buku-buku tertentu dan sebagainya, you boleh buat satu apps di mana apps tersebut orang tak perlu bayar pun, tapi dia orang boleh baca dan sebagainya, you still boleh dapat duit. So apa cerita tu petang nanti kita akan sambung. Ni tujuan saya sebab nak bagi you guys seronok masa petang ni je. Okay, so kalau ada masa insyaAllah kita akan share. Banyak peluang untuk you buat duit secara pasif, banyak peluang untuk buat you secara aktif. Yang penting you faham kenapa you buat business dulu. Okay, so clear. So kita rehat dulu. Right, so saya serahkan kembali mic ini kepada pihak urus setia. Okay, terima kasih kepada Coach Ruzaini atas perkongsian untuk slide kedua ini. Jadi diingatkan sekali lagi kepada para peserta untuk mengisi borang kehadiran yang telah diberikan di ruangan chat. Jadi para peserta dikehendaki untuk berkumpul semula tepat pada jam 1.45 petang untuk meneruskan slot ketiga. Selamat berehat dan jumpa nanti. Di hari kemudian